كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيات يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, selamat kita bertemu semula dalam pengajian kita pada malam ini. Sebelum kita sambung pelajaran kita, ini ada beberapa soalan saya jawab dengan cepat. Dalam mengerjakan umrah, kita niat bersyarat. Sekiranya kita tidak dapat melakukan umrah dan terpaksa pulang dengan sebab-sebab tertentu, bagaimana kita niat untuk melepaskan diri daripada pantang larang ihram dan untuk kita bertahallul? Apa niatnya untuk kita bayar dam? Kalau kita niat bersyarat, berlaku sesuatu yang menyebabkan kita tak payah kita tak dapat nak meneruskan kita punya umrah. Ambil saja gunting. Kalau kita orang perempuan, bila kita gunting rambut, dalam hati niat saja aku mengeluarkan diriku daripada pantang larang ihram. Itu gunting rambut dan terus kita pergi ke Jeddah, naik kapal terbang, balik sebetulnya. Tak ada apa-apa dam. Pasal awak niat bersyarat. Seandainya kita tidak niat bersyarat, kita tak boleh gunting rambut di Mekah. Kita kena keluarkan duit dengan niat saja mengeluarkan wang ni untuk penyembelihan damku kerana Allah. Beri pada Syekh, Ustaz, saya wakilkan Ustaz dan saya izinkan Ustaz mewakilkan siapa-siapa untuk menyembelihkan dam pagi haji saya atau umrah saya kerana Allah. Sudah kasih, itu urusan Ustaz. Kita mesti dalam ihram. Dalam kalau haji 2 pantang larang dia, kalau umrah 10 pantang larang dia, mesti dalam 10 pantang larang. Terus sampai di Jeddah baru ambil gunting rambut dengan niat aku bertahallul bagi mengeluarkan diriku dari pantang larang. Gunting semua pantang larang terangkat, balik Singapura macam biasa. Tetapi kedua-dua orang ni, yang niat bersyarat dan yang tidak niat bersyarat, wajib qada umrah je dan pada masa yang lain. Maknanya dia kena kumpul duit, datang balik ke Mekah dengan niat saja aku mengqadakan umrahku kerana Allah Ta'ala. Kalau dia haji, mungkin dia belum tawaf, dia sudah keluarkan di pantang larang, dia boleh datang sahaja untuk buat tawaf balik. Atau dia datang, dia niat umrah, buat satu umrah, kemudian bila dah settle umrah tu, bayar, dia qada dia punya tawaf yang tertinggal. Sewaktu mengerjakan umrah wajib pada tahun 97, saya terperasan yang stokin saya bahagian jari kaki ada lubang kecil koyak sedikit. Sewaktu saya ingin membuat tawaf umrah, lalu saya tarik ke bahagian tapak kaki saya. Selepas itu saya terus membuat sa'i dan tahlul.
adakah batal umrah wajib saya? Awak tidak batal, tapi awak berdosa. Sebab wanita yang mengerjakan umrah atau haji, dia kena jaga aurat dia. Ini aurat. Tapak kaki kalau tarik, awak tutup, tarik sampai tapak dia lubang kat yang dekat jari tu tak tertutup. Mana bawah tapak kaki. Awak jalan. Tapi kalau kita jalan, kita jalan, orang belakang boleh nampak tapak kita. Kalau dia nampak tapak kita punya tapak kaki sebab ada lubang, kan? Maka itu problem lah. Faham tak? Jadi kita punya tawaf tu jadi syarat tutup aurat. Itu syarat dia. Kalau aurat tak tutup macam solat, kalau aurat tak tutup, solat sah tak? So ini ada banyak masalah di sini, ada ikhtilaf ulama, ada macam-macam pendapat. So kalau kita bilang, awak cakap mungkin dari tarik ke bawah tak nampak sangat sebab tak saya pakai baju atau telekung saya panjang. Okey, mungkin orang tak perasan. So kalau atas alasan demikian, mungkin tahlul awak punya ibadat semuanya sah. So kena tanya diri awak sendirilah. Kita tak boleh pastikan. Cuma satu saya ingin jelaskan, satu kaedah fiqh, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dibatalkan dengan syak. Sebab sekarang datang perasaan, sangkaan, stokin itu berlubang dan mungkin saya tarik ke belakang pun, mungkin orang belakang orang lain nampak. Itu prasangka awak. So kita ambil ikut pada kaedah hadis, apa yang kita buat dulu dengan yakin sah, sekarang baru datang syak. Sebab ni jauh masa 1997 tau. Ini sekarang 213. So dah berapa tahun? 10, 3, 16 sampai 16 tahun dulu. Faham tak? So masa awak buat tu awak tak ada perasaan. Bila kita belajar, datang syaitan cocok kita. Dulu ada gini, mungkin tak sah, mungkin gitu, mungkin gini. So hidup kita dengan was-was. Pakai kaedah ni, tawakal pada Allah, kita buat sempurna. Habis. Okay, jangan kita diganggu oleh was-was. Okay? So ini masalah antara betul tak betul. So ini perasaan. Saya terperasaan. Yang stokin saya memang dia mungkin nampak koyaknya, dia kata ada lubang kecil koyak. Jadi dia rasa macam betul tak betul. Jadi kita ingat dia dah tarik ke belakang kain telekung dia atau jubah dia panjang. Sebab tu nasihat saya, awak tak perlu beli stokin tebal-tebal. Stokin biasa pun boleh, tetapi pakai 2 lapis. Satu stokin biasa pakai kat dalam, satu yang apa ni berapa? Tipis sekali. Nylon tu pakai di atas. Jadi forever, insya-Allah. Kalau lubang satu lagi satu ada. Faham tak? Apa saya ada dia mengatakan ingin mengerjakan haji tapi sewaktu hidup tapi dia sakit, ajat dia tidak kesampaian, dia meninggal. Wajibkah saya menyempurnakan hajinya sedangkan saya belum mengerjakan haji? Syarat untuk mengerjakan haji orang lain, kita mesti dah pergi haji. Jadi sekarang boleh kita tengok bapak kita ni dia tidak pergi haji. Dia ada tinggalkan harta tak? Kalau dia ada tinggalkan harta, wajib dihajikan oleh orang lain yang sudah pergi haji, dari adik-beradik ke, dari saudara ke, siapa saja. Kalau bapa kita tidak ada meninggalkan harta, still kita boleh hajikan dia. Pakai duit kita lah. Tapi orang ni kata saya sendiri pun tak ada duit, maka gugurlah. Okey. Sekiranya kita tidak bermalam di Mina dan duduk di Shisha, akan dibawa masuk tiap hari untuk melontar. Apakah perlu kita membayar dam? Alasan GSA ialah dari Shisha lebih dekat daripada Mina untuk pergi melontar. Ada pula GSA beri bermalam di Mina tapi hanya 2 hari saja. Tolong Ustazah beri
sedikit ulang kaji tentang bermalam di Mina. Pertama, kalau awak berada di Shisha dan Syekh Haji bawa awak masuk setiap malam untuk pergi melontar, awak dah dapat bermalam di Mina. Dan awak tak ada dah pergi melontar. Kalau saya dah bilang kemarin, bila kita berada di Mina, kita ada lontaran hari raya haji satu tiang. Kemudian hari yang ke-11 ada 3 tempat. Hari ke-12 ada 3 tempat. Hari ke-13 ada 3 tempat. So kita ada 4 hari melontar. Kalau kita punya duduk di Mina ialah 4 siang 3 malam, bermakna kita akan duduk sampai hari terakhir. Kita akan buat nafar sani. Okey. Jadi awak sekarang berada di Mina, di Shisha. Awak dibawa masuk Shisha, dari Shisha nak masuk ke kawasan Mina dekat. Okey, itu lebih baik daripada duduk di Muzdalifah. Okey, duduk di Shisha tu lebih baik daripada Muzdalifah. Untuk kita masuk sendiri pun mudah. Ada orang lelaki yang saya tahu, mereka kalau pergi, mereka berada di Shisha, mereka masuk sendiri aja. Tak payah tunggu ustaz, sebab mereka tahu jalan. Okey, bukan susah. Awak cam jalan-jalan raja dia, awak boleh masuk kawasan Mina saja. Waktu malam awak dah dapat 2-3 jam ke sana, awak dah selamat. Kalau di Muzdalifah, kita kadang-kadang tak dapat bermalam di Mina tau. So, kita kena jalan. Ada orang tak larat nak jalan. Okey. Ni jalan bukan dekat pulang balik nak berapa belas kilometer. Okey. Yang tahu shortcut boleh pulang balik dalam 10 kilometer. Yang tak tahu shortcut sampai 14 kilometer pulang balik. So ada orang tak larat. Okay. So pada saya, kalau awak dapat duduk di Shisha dan Aziziyah, untuk masuk ke Mina mudah. So kalau awak dapat masuk ke Mina, no problem. Awak dapat Mina, awak dah bermalam di Mina, awak tak dendam. Bagaimana pula dia kata ada Syekh Haji cuma bermalam di Mina 2 malam. Itu yang wajib dah dia ambil. Yang sunat dia tak ambil. Afdal duduk sampai 3 malam, 4 siang. Itu afdal, itu sunnah. Tapi ada Syekh Haji dia tak mau duduk lama, dia ambil 2 malam. Sah. Okey, sah walaupun 2 malam. Okey. Tentang badal haji, bagaimana pula dengan korban pada musim haji? Boleh ke buat korban pada arwah yang kita hajikan? Okey, buat badal haji. Kita buat untuk orang misalnya. Badal haji maknanya kita membuat haji untuk orang yang dah meninggal atau orang yang sakit, yang tak dapat pergi, ada kemampuan tak dapat pergi, dia upahkan kita untuk pergi. Okey. Pertama saya ingin beritahu, kalau kita nak membuat badal haji untuk orang meninggal, kita kena pastikan orang yang mengerjakan badal haji kita, dia akan berniat ihram dari miqat orang yang mengupah dia. Misalnya kita ambil badal, ada Syekh Haji ambil badal haji, dia suruh pegawai-pegawai dia buat. Okey, bayarannya mungkin 2,000. Sebab pegawai tu memang pergi, jadi diupahkan. Awak kena tanya beberapa soalan. Okey. Satu soalan, siapa yang mengerjakan badal haji untuk ibu saya misalnya. Orang ni dah meninggal kan? Oh, pegawai. Bermakna pegawai mana? Singapura kan? So dia akan niat dari miqat orang Singapura. Mana dia akan sama-sama naik kapal terbang dan dia akan jatuhkan niat dalam kapal terbang. Okey, alhamdulillah. Kita kena tanya balik dengan Syekh Haji, tak boleh takut tau Saya tanya, Ustaz, saya tanya jangan marah. Nama pegawai itu siapa? Oh, nama pegawai itu Abdullah bin Muhammad misalnya. Laki-laki boleh badal buat kerja untuk perempuan, perempuan boleh buat untuk laki-laki. Itu tak ada masalah. Okey. Ustaz Encik Abdullah ni dia buat haji untuk berapa orang tahun? Sebab tak sah semua orang. Kalau kata awak suruh saya buat awak untuk mak awak. Saya terima. Lepas tu saya buat juga untuk Ali. Saya buat juga untuk lagi berapa belas orang. Mana saya satu orang buat haji, saya niatkan untuk 10 orang. Tak usah 10, 2 orang saja. Tak usah 10 saya bilang, saya buat haji untuk 2 orang. Tak sah 2 orang ni pergi haji. Satu orang hanya boleh niat untuk 1 orang sahaja. Okey.
Banyak orang dulu-dulu bila kita upah, kita tak pernah tanya. Dan biasalah Syekh Haji akan suruh kadang-kadang satu orang kerjakan 20 orang punya haji. Semua tak sah. Okay. Jadi kita kena tanya. Jadi kita bilang kalau boleh jumpa, kalau dia pegawai Singapura, kita jumpa dia personally. Tanya dia siapa. Oh, ini orang dia. Kita tanya, boleh tanya, awak buat haji untuk berapa orang? Mungkin ingat awak just tanya gitu, sebenarnya awak nak tahu boleh ke tak boleh. Okay? Oh, saya buat untuk awak-awak yang suruhkan untuk awak saja. Alhamdulillah lah. Faham tak? Untuk satu orang hanya boleh buat satu haji saja. Itulah, oh ini orang dah meninggal, 10 orang pun boleh. Tak boleh. Satu orang. Okay? Kalau dia buat untuk 2 orang, jangan ambil dia. Jangan ambil. Okay? Baik. Ada ustaz-ustaz yang baru-baru ni pun saya sahabat kawan saya, dia nak pergi haji, tergendala, bukan haji lah, haji kan orang meninggal, dia nak buat sendiri, tapi tergendala umur pun bertambah. So in the end kita nak suruh orang Singapura agak susah, sebab kita nak suruh awak barangkali first time haji, nak suruh tak boleh. Kita suruh pegawai, sahabat saya ni dia tak yakin nak bagi Syekh Haji Singapura tak yakin. So kita ada sahabat di Malaysia, kita telefon, dan kebetulan dia kata kat kampung tu memang ada guru, dia ada anak murid dia yang memang menuntut di sana. Jadi dia biasa pergi umrah dan haji, dan mereka turun Singapura dan saya kena interview lah. Kawan saya macam-macam, so saya interview. So melalui telefon saya dah cakap turun, dia kata yakin 100% orang ni dia akan suruh pelajar-pelajar yang berada di Mekah, anak murid dia juga, yang dari Malaysia pergi belajar di Mekah, mereka akan kerjakan haji. So saya dah pastikan, saya tanya berapa orang dia kerjakan haji? 1 orang aja. Okay, Alhamdulillah. Mikat dia di mana? Mikat dia daripada sempadan orang yang mengerjakan haji, ataupun 90 km daripada Mekah. Baru sah. Kalau awak kasih dia pelajar di sana. Kalau dari Singapura okey. Kalau dia pelajar di sana, dia buat mikat, dia jatuh niat daripada Tana'im, ada dam seekor kambing, langgar mikat, dia tak boleh niat daripada Tana'im, dia mesti keluar 90 km, jatuh niat dan masuk balik. So ini semua very important. Kita bukan kata kita susah dan kita terus buat bodoh saja. Okay? Kita pandai-pandailah ustaz. Nanti dia balik, ustaz kasih kita satu gulung sertifikat mengatakan dia dah mengerja. Itu sertifikat semua tak perlu. Faham tak? Dia tak kasih kita sajadah pun tak perlu. Tapi yang penting dia buat untuk satu orang punya haji, dan dia jatuhkan niat kalau dia pelajar di sana 90 km daripada Mekah. Kalau dia orang Singapura, dia dah boleh masalah mikat tak, kita harus tak ada masalah, tapi tanya berapa orang dihajikan. Okey, satu orang in one time boleh buat satu haji dan juga satu umrah. Tak boleh satu kali dia pergi dia niat 10 umrah untuk sebulan tak boleh. Begitu juga kalau awak nak suruh pegawai, pasal awak tak larat, awak nak suruh pegawai melontarkan jumrah bagi pihak kita. Pegawai ni dia ambil berapa orang dak? 10 orang dak? Boleh. Tetapi dia tak boleh pergi lontar. Ni tiang kan? Ini lontaran untuk hari 11 ni. Ini untuk Fatimah. Lepas tu ambil satu untuk Aisyah. Lepas tu ambil satu untuk Khadijah. Satu-satu orang dia settlekan dulu, baru boleh buat orang lain. Tapi ada pegawai dia jawab pada mereka semua boleh kan? So satu kali dia lontar Fatimah, Aisyah, Aminah, Khadijah, Ali, Muhammad, dah habis. Atau baru pergi tempat yang lain. Ni banyak masalah lah kan? Sebab zaman sekarang banyak yang nak instant. So ini jadilah akibat instant. Ibadat kurang sempurna. Ini okey. Okey. Kita sedang bincangkan tentang masalah mustautin, mukim, ni kita dah bincangkan. Okey, ni semua kita dah bincangkan dah.
saya ingatkan sepintas selalu, pelajaran ini kalau boleh faham, awak pergi satu dunia pun ini juga. Awak akan mesti tahu kita yang melayani kedudukan kita apa. Namun tentang masalah jamak, kasar dan sebagainya, ini masalah khilafiyah. Kadang-kadang awak akan dengar pendapat yang macam gini, kadang-kadang awak dengar pendapat macam gini, macam-macam pendapat. Itu terletak pada niat masing-masing. Mana satu mazhab dia pakai, mana satu pendapat dia pakai, pendapat yang sah. Kalau dia pakai pendapat tu sah, sah lah. Kita tak boleh komen banyak dalam perkara ni. Sebab dia ada banyak penjelasan. Okay? Ini yang kita pakai ialah pendapat yang rajih, yang biasa daripada mazhab Syafi'i. Okay? Pendapat mazhab Syafi'i, kita ada masa kita dikira sebagai citizen mustautin dan ada masa kita dikira sebagai mukim. Tapi ada pendapat bukan dari mazhab Syafi'i, orang yang bermukim ni dikira musafir. So kita tak pakai pendapat tu. Okay? Orang bermukim macam mana? Kita bilang pembantu rumah, dia mukim. So ada pendapat mengatakan dia bukan negeri dia. So dia kira musafir. Tak, kalau dia kerja sampai 2 tahun, 3 tahun, takkan musafir 2-3 tahun. Kan? So dia kira mukim. Mukim makna status dia wajib macam orang mustautin, wajib salat 5 waktu, wajib salat Jumaat bagi lelaki, buat Ramadan wajib puasa. Dia sama. Jadi mana awak datang ke negeri itu, awak tujuan nak belajar, nak bekerja, kan? Ini walaupun awak kata saya datang bukan negeri saya, tapi awak dah duduk menetap sementara. So awak akan balik. Okay? So pada mazhab Syafi'i, awak bermukim maknanya awak punya status macam mustautin, tapi awak bukan mustautin. Awak akan balik. Kita ayat Singapura, kita punya status mustautin. Mustautin makna kita nak negeri kan? Kita takkan balik negeri lain. Ada negeri lain nak balik? Ada ustazah, tahun ni raya nak balik kampung. Itu balik sekejap aja kan? Macam mana pun balik Singapura kan? Jadi awak bukan sementara, awak memang negeri kita. Okay? Tapi orang musafir, dia datang satu tempat, dia tak duduk lama. Dia duduk hari datang, dia datang hari Isnin. Dan dia duduk paling lama hari Jumaat dia mesti keluar. Ada pendapat hari Sabtu dia mesti keluar. Okay? So dia kira musafir sebab dia akan duduk mungkin hari ni datang, hari ni balik. Besok-besok tak lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun tak bila siap MRT ke LRT ke monorail, whatever they call, yang pergi dari Singapura nak pergi Kuala Lumpur 1.5 jam, kan? Mungkin orang pagi lepas subuh naik, pukul 7 naik, 8.30 sampai. Dan sampai setengah sampai dia pergi apa dia nak, jumpa siapa dia nak, buat rebu, malam dia naik MRT tu balik Singapura. Tak sampai 24 jam. Musafir tak? Musafir tak? Sebab jaraknya dia dah jauh, 56 marhalah. Pergi pagi pergi, malam dah balik. Musafir. Pergi hari ni, besok balik. Musafir. Pergi hari ni, hari Rabu nak balik. Okay? Musafir. Pergi hari Isnin, hari Khamis balik. Musafir. Hari datang satu, hari balik satu, hari menetap baru 2. Pergi hari Isnin, hari Jumaat balik. Musafir. Pergi hari Isnin, balik hari Sabtu. Pada mazhab Syafi'i diberi rukhsah hari 6 dikira masih lagi musafir. Sebab ada 2 pendapat, 1 3 hari atau 4 hari. Tetapi kalau dia pergi hari Isnin, dia nak balik hari Minggu, dia sampai saja di negeri yang dia tuju, dia kira mukim. Sampai, bukan kata awak sampai, aku jamak sampai hari Sabtu, lepas tu hari Minggu baru aku semayang biasa. Tak boleh macam bukan cakap macam itu. Sampai saja mungkin. Okey. Tapi ada pendapat dalam even mazhab Syafi'i, kalau satu orang tu dia pergi ke satu tempat yang jauh, jaraknya 90 km, dan ditanya, awak ni apa urusan di sini? Apa hari nak duduk sini? Saya tak tahu. Memang tak tahu. Ini saya tengok pada apa yang saya datang ni. Kalau saya selesai cepat saya balik. Lambat saya balik. Misalnya dia datang kerana urusan perniagaan. Dia kata kalau saya boleh bereskan dalam sehari,
Nyari beres, besok saya balik. Jadi mungkin dia cuma duduk 2 hari aja. Okey. Ada orang dia duduk, dia kata, saya samalah urusan perniagaan, kita ziarah orang sakit, mak kita, keluarga kita dan sebagainya. Ditanya berapa lama tak tahu, tengok keadaan mak sihat, saya baliklah. Jadi orang ni tak mesti 6 hari. Dia diberi rukhsah kerana dia tak tahu. Dan ini kita tak boleh tipu, Allah tahu. Kita tipu ke tidak? Kalau kita memang tak tahu berapa hari saya duduk sini, saya tak tahu, memang tak tahu, awak diberi rukhsah 18 hari. Okey. 18 hari, campur hari datang, 1 hari balik, 1 20. Nyari sudah hari ke-20. Dah settle belum? Belum. Hari ni habis. Lepas 20 hari, awak dah tak boleh sembahyang jamak and qasar. Awak sembahyang terus tamam. Jadi orang ni pada hari 1 sampai hari 20, dia jamak qasar. Tapi dah 20 hari berada di Kuala Lumpur, ini perkara dia buat ni tak settle. Atau dia berada di Kedah atau mana-manalah, atau Melaka, ibu dia sakit. Dia ingat ibu dia akan baik sehari 2 hari, tak baik sehari 2, dah melarat dah 20 hari. Dah 20 hari ibu masih belum baik. Nyari dah masuk hari 21, dia sudah kira mukim. Dah tak boleh jamak qasar. Kenapa dia dapat 20 hari? Kerana dia tak tahu. Saya berniaga, bila balik saya tak tahu. Sehari, mungkin 2 hari, mungkin. Jadi bila dia bolehlah jamak sampai 20 hari, lepas tu dia dah tak boleh lagi. Once exceed 20 hari dah tak boleh. Okey. Dan kita sudah bincangkan jarak kita punya tujuan kita nak dibenarkan untuk menjamak qasarkan salat kita ialah kita punya tujuan-tujuan tu bukanlah perkara haram, perkara wajib, perkara sunat, perkara harus kita dibenarkan. Perkara wajib seperti mengerjakan haji dan umrah. Perkara wajib juga seperti menziarahi atau menyahut panggilan ibu dan bapa yang rindukan kita atau yang sakit. Okey, ini ibu bapa. Perkara wajib seorang isteri dipanggil oleh suami untuk datang ke tempat dia untuk berjumpa dengan dia. Ini pemergian wajib. Yang sunat, kita menziarahi saudara mara. Hari raya ni tak nak raya Singapura, nak balik kampung. Raya kat kampung, kenapa? Kita nak jumpa saudara mara kita. Ini sunat. Awak nak pergi mana? Saya ada saudara dekat Australia, dekat Perth, dekat Sydney. Saya nak pergi ziarah mereka. Ini semua sunat. Selagi awak dalam tempoh 6 hari, kan, awak boleh jamak qasar. Okay? Tapi kalau awak duduk satu tempat lebih pada 6 hari, tak boleh. Begitu juga kita ziarah sunat, saudara mara, menyampaikan undangan orang. Ini semua ziarah sunat. Kalau ziarah harus, kita tak ada saudara mara, kita tak ada pekerjaan, tak ada mak bapak, tapi awak pergi negeri itu, awak dibenarkan pada mazhab Syafi'i melakukan jamak qasar kerana awak pergi untuk melihat alam semula jadi. Awak cuma nak makan angin biasa saja, tak ada tujuan maksiat, then it's okay. Saya nak pergi Spain, buat apa? Nak tengok bola kat Madrid. Ni ada tujuan yang tak betul, kan? So awak tak boleh jamak qasar. Kata saya nak tengok negeri Spain, orang sampai sana ada permainan bola. Awak pergi tengok bola. Jadi awak punya matlamat bukan bola. Faham tak? Awak nak menziarah, tapi awak peminat bola, ada pula pertandingan bola. Itu hukum tak solat ke apa bagi orang musafir, dia boleh jamak. Bagi orang yang tak musafir, misalnya orang Singapura pergi tengok bola dekat jalan besar, kan? Dia kata, oh Singapura punya supporter ni mesti nak ni perempuan pakai tudung pun dah pergi tengok ni sekarang, kan? Habis awak tak solat maghrib, berdosa. Satu waktu tinggalkan solat, man taraka salatan fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Barang siapa tinggalkan satu waktu yang fardu, ditulis satu namanya di pintu neraka. Okey. So kalau tujuan awak bukan awak pergi luar negeri, tujuan awak bukan untuk bola, dan awak tengok bola, awak jamak dan sebagainya, itu kita cakap, kalau nak cakap dari segi hukum, dia jamak, mungkin dia tak payah sembahyang maghrib, dia boleh jamak, kan? Tapi hukum awak tengok tu, tengoklah orang punya betis, itu hukum lain.
Macam kita belajar gini, nanti bab jamak is jamak, bab kasar is kasar, awak tak boleh campurkan. Ini jamak, ini kasar. Tapi bila awak musafir, awak boleh gunakan dua-dua. Okey? Boleh gunakan dua-dua. So, tujuan kita mesti betul. Kemudian sekarang jarak. Jarak yang membenarkan kita boleh buat kasar. Jamak mungkin tak perlu pada jarak, tapi kasar perlu pada jarak. Sekiranya seorang itu akan keluar dari negerinya menuju ke satu tempat matlamat yang jaraknya ialah sekurang-kurang 2 marhala atau lebih kurang 90 km dari sepadan negerinya, maka ia telah dikira sebagai musafir. Bagi kita bukan kira dari saya tinggal kat Seranggun, kira dari Seranggun. Kita kira dari sepadan negeri kita. Kalau kita keluar melalui kapal terbang ke airport lah. Faham tak? Kita keluar melalui jalan darat, tengok kat sepadan mana keluar tuas ke ini. Tapi kalau negeri yang terlalu besar, okey, itu sebab tu kita bilang dalam perkara ini ada banyak pendapat. Kalau awak pergi, misalnya awak nak pergi negeri mana, awak nak pergi Mesir, tak boleh pergi sekarang. Mesir besar, very big, bukan kecil. Okey. Jadi awak berada di satu kawasan, awak nak pergi, nak keluar, awak kira dari mana? Itu ada banyak pendapat. Ada sempadan negeri, ada sempadan kampung. Okay. So banyak pendapat ada. So kita kena tengok pada keadaan dan tempat. Sebab tu bila kita belajar, awak belajar ustaz ni cakap gini, ustaz ni cakap gini, jangan panik. Islam bila ada banyak pendapat yang sahih, itulah jalan kita bilang jalan kehidupan. Kita tidak ada jalan buntu, kita ada jalan keluar. Faham tak? Kalau awak ada satu saja pendapat, dan bila awak dah sampai ke peringkat yang awak dah tak ada jalan, apa nak buat dah tak tahu, jalan buntu. Islam tak ada jalan buntu. Pendapat-pendapat yang banyak ni adalah rahmat bagi umat, bukan perpecahan bagi umat. Okay? Yang penting kita mesti faham, apa yang kita buat ni ada dalil. Jangan kita buat sesuatu, orang lain tak buat macam kita bilang sesat, bid'ah, neraka. Sebab sekarang orang suka gunakan perkataan neraka lah kan. Everything masuk neraka. Sampai kita bilang apa nak jadi orang Islam. Aku salat pun begini masuk neraka. Aku tak salat pun masuk neraka. Kan? Kita angkat tangan baca doa masuk neraka. Tak angkat tangan pun kita bilang macam orang tak betul. Tak pun orang kata masuk neraka. So masa tu kita nak buat, nak angkat ketuk sah. Kita baca doa kunut pun masuk neraka. Tak baca doa kunut pun boleh masuk neraka. Awak ada dalil, awak tak nak baca kunut, jangan baca. Awak ada dalil, awak yakin dengan imam awak. Okey, go ahead. Kita yang baca kunut jangan bilang dia tu tak tahu baca kunut ni semua agama tak sesat dan sebagainya. Jangan cakap gitu. Salah kita. Kita tak nak baca kunut, kau baca kunut, kau bid'ah, kau sesat, masuk neraka. Baca ya Allah ya Tuhan ku beri aku petunjuk. Lain orang kau beri petunjuk, masuk neraka. So zaman kita ni dah semudah itulah sesat-sesatkan orang. Okey. Pada saya just relax sajalah. Engkau ada pendapat, aku ada pendapat. Yang beri pahala, yang terima sah tak sah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah kalau kita taklid buta. Faham tak? Kita pak turut saja. So dijaga. Taklid buta dalam ibadah haji ni banyak. Dalam ibadah haji ni banyak. Misalnya awak pergi, ustaz kata jangan niat, tak usah niat. Dah sampai Jeddah baru niat. Niat. Ustaz kata Jeddah pun tak payah niat. Nanti lagi 10 km nak masuk ke Mekah baru niat. Alah masuk. Ini tu taklid buta. Ini semua salah. Yang baru-baru ni saya dapat surat mungkin kat kelas ni ke kelas mana saya tak ingat. Tentang apa hukum ustazah. Dia kata kita balik daripada Mekah umrah atau haji. Ramai-ramai sujud dekat airport Singapura. Saya bilang, nak sujud, boleh. Sujud ke mana? Turun je ke terbang, ramai-ramai sujud. Tak disuruh dalam Islam. Faham tak? Kedua, saya bilang, nak sujud mesti ada wudu. Mesti menghadap kiblat. Kalau awak pakai janji sujud, tak ada wudu, tak pakai kiblat, awak ikut siapa punya agama ni? Ustaz yang bawa tu punya agama? Ustaz Islam tak ajar demikian. Tiap sujud mesti ada sebab. Awak kata sujud syukur. Okey, saya nak bawa ke airport. Boleh? Awak pergi ke prayer hall. Okey. Angkat wuduk. Sebab awak duduk 9 jam dalam bas. Dalam kapal terbang.
mungkin terkencing, mungkin keluar wadi, macam-macam kotoran ada, kan? Baik lelaki, baik perempuan. Dan awak nak sujud dalam keadaan najis, sah ke? Tak sah. Jadi kita sujud mesti bersih daripada hadas besar, hadas kecil dan najis. Okay? Mesti ada wudu, mesti tutup aurat, mesti menghadap kiblat. Okay? Bukan terus sujud. Ini kalau cakap, inilah bid'ah. Inilah innovation. Bid'ah. Sebab Nabi tak ajar. Dalam najis-najis sujud dengan tak ada sebab. Awak nak sujud syukur mesti bersih. Balik rumah kan boleh sempat bersihkan diri. Tak boleh ke sampai ke rumah. So kita kena tengoklah kan macam mana keadaan. So balik kita apa yang kita bincangkan, dia punya jarak mesti 90 km baru orang tu dikira musafir. Bila orang tu musafir, okey, kita dah musafir. Sekarang kita pergi mana? Katalah kita pergi Melaka, lebih daripada 90 km kan? So awak musafir. Ini pula awak pergi hari Jumaat, raya hari Khamis kan? Awak pun hari Khamis lah. Kita dah hari raya kat Singapura. Malam tu juga, atau pagi-pagi kita sebelum subuh pukul 3 pagi dah keluar. Pasal nak beat the jam, dia bilang. So dia pergi, nak pergi mana? Mak aku kat Melaka. Hari raya hari Khamis, hari Jumaat aku nak pergi Melaka. So awak pergi. Sampai ke Melaka, dia cepatlah. Awak mungkin subuh dalam perjalanan atau awak sampai Melaka, sampai rumah mak awak pukul 7-8 pagi. Singapore holiday, sana pun holiday juga kan. So, awak sekarang dah kira musafir. Awak bila nak balik? Hari Minggu balik. Senin dah kerja. Kan? Kita Melaka banyak saudara. Raya Khamis kat Singapore. Hari Senin, hari Jumaat awak pergi, hari Minggu nak balik. Awak musafir. Kemudian, ni hari raya kan? Tapi tiba, ni waktu hari Jumaat. Depan ada masjid, hari Jumaat. Kita orang musafir. Kita wajib tak pergi salat Jumaat? Wajib tak? Tak. Habis satu kampung dah pergi masjid. Kalau kita tak pergi pula, macam mana pula? Jangan kira apa, awak musafir. Awak tak nak pergi, tak apa. Okay, sebab saya musafir, saya boleh jamak. Tapi awak kata, taklah, aku dah datang all the way, aku nak salat Jumaat. Boleh tak? Boleh, salat Jumaat. Habis, boleh tak saya jamakkan asar pada salat Jumaat? Boleh. Saja aku salat fardu Jumaat ikut imam dan aku jamakkan asar padanya. Habis 2 rakaat salat, kan? Mana Jumaat dah ganti Zuhur, kita buat 2 rakaat aja. Jumaat tak ada 4 rakaat kan? Dan kita dah tak ada kena-mengena dengan imam. Dan bangun salat asar 2 rakaat. Dia kata saya sampai penat satu malam tak tidur. Jadi pukul 11 pagi dia terus tidur. Dia salah-salah pukul 3 baru dia bangun. Dia niat saja aku jamakkan Zuhur. Bukan Jumaat, Zuhur. Sebab ni dah habis waktu Jumaat. Saja aku jamakkan Zuhur pada asar. Boleh. Atau dia sembahyang Zuhur, dia bawa asar. Itu kita bincangkan. So orang musafir dia ada rukhsah. Walau depan mata dia masjid, dia tak pergi sembahyang Jumaat, tak berdosa. Orang mukim, orang mustautin, hari Jumaat tak pergi solat Jumaat. Tak ada sebab. Kalau hari raya ni jatuh hari Khamis, hari Jumaat tu kan public holiday, national day. Kan? Jadi kita barangkali orang tu nak jalan-jalan. Sudah hari ni tak payah sembahyang Jumaat. Berdosa lah dia. Faham tak? Okay. So jaraknya mesti 90 km. Orang yang ada matlamat destination selagi belum sampai ke negeri yang ditujunya, walaupun akan singgah di beberapa tempat yang lain, haruslah baginya melakukan solat jamak kasar. Kita nak sampai Kuala Lumpur, kita berhenti minggu lepas saya dah terangkan kan. Berapa tempat awak berhenti, 10 tempat pun tak ada masalah. Itu bukan matlamat awak. Matlamat kita Kuala Lumpur. Kita berhenti di Muar, di Pontian, kita berhenti di Melaka, kita berhenti di Seremban, di Selangor, di Bangi. Baru kita masuk Kuala Lumpur. Jadi tempat-tempat yang kita stop ni, ini bukan kita punya matlamat. Selagi kita tak duduk satu tempat lebih pada 5 atau 6 hari, kita boleh jamak kasar. Kita sampai ke matlamat kita, once kita sampai, then baru kita akan tanya diri kita, berapa lama nak duduk? Kita bilang, aku duduk satu minggu. 1 minggu aja mukim. Saya duduk 6 hari musafir. Saya duduk 5 hari musafir. 4 hari musafir. 3 hari musafir. Jelas tak ni? So begitu juga awak akan, kalau misalnya awak kata saya nak pergi Australia, saya nak pergi Canada, saya nak pergi England. England tu besar. So awak nak pergi satu tempat. Jadi banyak destination kita lah. Okay?
Kadar sebatas musafir sekiranya telah sampai ke tempat yang dituju dan telah pasti akan berada di situ tidak melebihi 5 atau 6 hari, iaitu termasuk hari ketibaan dan hari pulang. Misal sampai Isnin akan berada di tempat tersebut 1, 2 atau 3 atau 4 hari dan pulang pada hari Jumaat atau Sabtu, haruslah baginya menjamak dan mengkasarkan solatnya ketika itu. Okey, ini semua saya terangkan. Akan tetapi sekiranya ia sudah pasti akan berada di matlamatnya lebih daripada 5 atau 6 hari, maka dengan tibanya di tempat yang dituju, maka ia sudah dikira sebagai orang yang bermukim, yakni orang yang menetap untuk sementara waktu. Pada hari itu, hendaklah ia menyempurnakan solatnya seperti biasa, tamam. Seperti biasa makna tamam, sempurna. Macam mana kita sembahyang kat Singapura? Zuhur di waktu zuhur 4, asar di waktu asar 4, maghrib di waktu maghrib 3, isyak di waktu isyak 4, subuh di waktu subuh 2. Itu nama tamam. Okey, solat tamam. Okey. Dan sekiranya ia benar-benar tidak mengetahui berapa hari ia akan berada di matlamat, harus baginya menjamakkan dan mengkasarkan solatnya sampai 20 hari. Kalau belum selesai juga urusannya, hendaklah ia mengerjakan solat secara tamam seterusnya. Okey. Ini sekarang kita nak bincangkan. Jamak satu masalah dalam fiqh. Kasar satu masalah. Okey. Kasar kita akan bincangkan, dia tidak boleh dibuat di negeri yang kita tinggal. Forever tak boleh. Okey, maknanya kasar kita akan pendekkan. Semua solat yang 4 rakaat kita akan jadikan 2 rakaat. Tak boleh dibuat di Singapura. Okey, tapi masalah jamak, jamak boleh. Boleh jamak? Yes, boleh. Kalau ada sebab-sebab syarak dibenarkan jamak. Nanti kita bincangkan. Tapi sekarang perbincangan kita ialah kita nak fahamkan makna jamak. Jamak maknanya menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu. Kita ada 5 waktu solat. Saya terangkan dulu, jadi bila saya buka slide awak dah faham. Kita satu hari ada 5 waktu solat. Okey. Ada satu solat, dia private limited. Okey. Dia bukan company. Dia tokek seorang. Dia tak campur orang dia tak campur orang, dia tak pergi rumah orang pun tak boleh datang rumah dia. Dia tak suka, dia sendiri. Salat ni, waktu salat subuh awak boleh musafir mana negeri kat dalam dunia ni awak boleh pergi. Tapi subuh awak kena bangun dan solat. Subuh tak boleh ditolakkan kepada waktu zuhur. Subuh tak boleh dicepatkan di waktu isyak. So tak ada excuse bagi siapa pun dalam dunia ni, musafir ke, mukim ke, mustautin, untuk tak sembahyang subuh. Sebab itu Allah tak kasi dia jamak. Dia sendirian berehat. Okey? Forever tak boleh. Yang boleh kita himpunkan 2 solat dalam satu waktu ialah solat yang waktu siang hari dan solat di waktu malam hari. Okey? Solat siang matahari ada. So solat itu ialah zuhur dan asar. Solat malam bulan punya time, gelap. Solat dia maghrib dan isyak. Solat siang campur dengan solat siang. Solat malam campur dengan solat malam. Tak boleh, tak ada dalam Islam solat siang campur solat malam. Zuhur kita dah solat. Ni sekarang asar. Aku jamakkan asar pada maghrib. Tak boleh. Satu ialah siang, satu ialah malam. Satu matahari, satu bulan. Tak boleh campur. Faham tak? Ataupun rasa ini maghrib ni kita nak jalan, kita asar ni kita nak keluar, jadi kita takut maghrib dalam perjalanan kita tak dapat, kita nak keluar naik bas pukul 6 petang, jadi kita bilang 6 petang aku nak naik bas nak pergi Terengganu misalnya, so maghrib kat tepi jalan. Okay? So jadi macam mana awak salat zuhur asar, awak jamakkan kepada jamakkan maghrib kepada asar, tak boleh. Atau awak tolak asar kepada maghrib, tak boleh. Forever tak boleh. Siang zuhur dengan asar. Okey, zuhur asar. Satu waktu awal, satu waktu akhir. Ini siang. Zuhur boleh pergi rumah asar atau asar pergi rumah zuhur, boleh.
Okey, awak dahulukan asar atau awak lambatkan zuhur, boleh. Maghrib dan isyak. Isyak boleh pergi rumah maghrib, maghrib boleh pergi rumah isyak. Dan ini semua bukan qada Bukan qada. Okey. Nak tetap dikira tunai sebab awak musafir. Okey. Katalah kita musafir sampai ke mana kita pergi, Kuala Lumpur. Saya pergi hari Jumaat, hari Minggu nak balik. So awak musafir. Okey, awak dah sampai semua, mungkin awak tinggal ada kat hotel ke, kat rumah saudara ke. Lepas sembahyang waktu zuhur masuk saja, awak kata ni satu hari kita nak shopping-shopping, nak jalan-jalan, nak tengok-tengok itu ini. So ini bang saja zuhur, awak pun niat Allahu Akbar, saja aku salat fardu zuhur dan aku jamakkan asar padanya. Kalau tak cakap kasar, kena buat 4. Cakap kasar, satu aku salat fardu zuhur kasar. Okey, dia cakap kasar, kita boleh buat zuhur dulu. Dan aku jamakkan asar padanya. So buat zuhur 2 rakaat, bagi salam. Kemudian bangun dan buat asar 2 rakaat. Pukul berapa ni? Zuhur 1:20 lah kita bilang. Okey? By 1:30 awak dah solat zuhur, dah solat asar. Asar dah masuk belum? Belum. Okey? Ini kita jamak asar pergi pada zuhur. Lepas tu 1:30 dah keluar, dah jalan. Awak dah siap tinggal solat je dah keluar jalan. Jalan. Sampai ke mana ke apa? Waktu asar dah masuk. Nak solat lagi? Tak payah. Awak dah buat. Okey, kemudian awak masih lagi jalan pergi sana pergi sini, tengah-tengah masuk tempat restoran pula dah lapar sangat dah. Ni dah dekat maghrib. Awak tengah makan mi, orang pula ada radio punya azan maghrib. Tengah makan nasi ke? Tengah makan apalah? Asyik cendol ke? Kacang ke? Kan? Orang bang maghrib. Tapi macam mana maghrib kita sekarang? Zuhur dah dengan asar kan? Dah jamak. Ini tengah makan. Niat. Aku tak nak sampai maghrib sekarang. Lambatkan. Tolakkan maghrib kepada isyak. Jalanlah. Enjoy lah. Beli tu, beli ni semua dah buat. Boleh. Balik rumah, by the time awak sampai rumah. Tadi aku 1:30 tengah hari kan. By the time awak sampai ke rumah, dah 1:30 pagi. Jadi macam mana sekarang? Awak dah jamakkan maghrib pada isyak kan? Habis kan kita solat apa? Solat maghrib dan isyak. Maghrib, qada, la, tunai. Kenapa 1:30 pagi ada maghrib? Saya musafir. Satu saya boleh tolakkan maghrib saya kepada isyak atau tarik isyak kepada maghrib. Kita pula dah habis makan, waktu maghrib ada lagi, situ ada surau. Salatlah dulu balik, senang sikit So awak masuk ke surau, awak salat Allah, ni waktu maghrib ada. Allahu Akbar, saja aku salat fardu maghrib dah aku jamakkan isyak padanya. Buat 3 rakaat. Ini satu juga saya ingin ingatkan. Maghrib pula, awak musafir tak musafir, awak tetap kena buat 3. Awak boleh jamakkan tapi tak boleh pendekkan. Subuh, awak musafir tak musafir, mesti bangun dan buat subuh. Okey? Dan bila buat subuh, awak tak boleh buat 1, mesti buat 2 rakaat. Maghrib, awak boleh jamakkan kepada isyak, tapi awak tetap kena buat 3. Okey. Lepas tu dah buat maghrib, buat isyak. Jadi awak boleh jalan-jalan balik pukul 2 pagi pun, lepas tu balik tidur je. So bila kita bilang jamak, awak ada pilihan. Okey? Saya punya. Awak maghrib boleh tolak ke zuhur, boleh pergi ke rumah asar boleh pergi ke rumah zuhur. Maghrib boleh pergi ke rumah isyak boleh pergi ke rumah maghrib. Itu namanya jamak. Okey. So satu hari kita ada 5 waktu solat, kita jadikan 3. Solat tetap 5. Musafir tak musafir, kan? Awak akan tetap solat 5 fardu. Tak boleh kurang. Okey, tetap setiap orang yang musafir atau tak musafir mesti solat subuh. Di waktu subuh, tak boleh waktu lain. Kemudian zuhur awak kena buat. Asar kena buat. Sama ada buat di waktu zuhur atau buat di waktu asar. Maghrib kena buat, isyak kena buat. Bermakna solat 5 waktu ni forever. Dalam kamus orang beriman tak boleh jadi 3 waktu.
Kalau awak jumpa di Singapura ada kumpulan ini yang mengatakan kumpulan kita tak wajib salat 5 waktu dan dia bukan orang Islam. Kalau dia bilang even orang musafir pun 5 solat kena buat, dia tak, dia cuma satu hari sembahyang 3 kali cukup. Ini bukan orang Islam. Kalau dia kata dia Islam, dia murtad. Sebab Nabi tak pernah bilang kita boleh solat cuma 3 waktu. Waktu yang kita kalau dia musafir, dia boleh dapat 3 waktu tapi solat dia mesti 5. Dia tak, dia solat dia 3. Okey. Jadi itu makna jamak makna kita boleh himpunkan dalam satu waktu. Dan jamak ni boleh buat di Singapura. Boleh? Boleh. Bestnya dengan sebab syarak. Sebab syarak. Okey. Misalnya kita balik kerja, okey, atau kita balik hospital, balik mengkahwin atau sebagainya, kita dah solat asar, kita balik dah solat asar, kita pergi hospital, kita ambil contoh, kita ziarah orang sakit, kita keluar pun cepat, belum maghrib dah keluar, kita 6:30 dah keluar, kita tahu ambil taksi ke, naik MRT ke, ambil bas ke, lewat 7:30 lah. Kalau ada jam misalnya bangkai 7:45 pun dah sampailah. Tapi atau awak pergi kerja, balik kerja awak tahu, awak keluar kerja pukul 6 lebih, awak dah solat asar awak keluar. Awak pun naik bas awak, nak balik rumah awak. Paling lama dia kata pukul 6 aku keluar, gitu gini 7 suku aku dah sampai. Awak dah tahu. Tapi hari tu berlaku. Misalnya tempoh hari yang berlaku apa tu? Hujan air batu kan. Daerah kita sini tak kena. Hari tu saya mengajar Masjid Mukminin. Saya jalan je nak masuk dekat Jurong Town Hall. Tak boleh masuk. Entrance kena tutup. Ke atas sikit. Daripada Jurong West masuk Jurong East. Nak masuk tu pun kita tengok pokok tombang. Nak sampai dari situ nak pergi Masjid Mukminin, saya rasa dekat berapa belas pokok tombang. Okey. Jadi kita perjalanan tersangka kan. Saya keluar, lepas main asal saya keluar. Belum pukul 5 dah keluar. Selalu saya dia kelas 5 suku. InsyaAllah saya in time. Tapi hari tu pukul 6 baru sampai masjid. Because masalah. So kalau orang ini dia keluar, dia dah jangka dia main asal, dia akan dapat maghrib. Tapi ada traffic jam, pokok tombang, ada aksiden besar kan. Dia dah sampai 7:30, dia belum pun suku perjalanan dia. Nak bostan tak boleh, nak go ahead tak boleh. Dan dia tanggung insyaAllah sampai insyaAllah doa ambil doa. Dah tukar pukul 8 pun belum sampai. Dah 8-10 minit ni kita dah memang tak boleh dapat maghrib. Jamakkan maghrib pada isyak. So awak darurat. Ini darurat bukan awak sengaja. Faham tak? Bukan sengaja. Tapi kalau sengaja berdosa kalau sengaja berdosa. Okey. Awak pergi orang kahwin kata keluar pukul 11. Lepas tu awak pergi orang kahwin di tempat ni tempat satu. Sampai punya zuhur awak kata tak apalah kita daruratkan jamakkan zuhur pada asar. Pasal banyak sangat orang kahwin. Pasal nak pergi orang kahwin, pasal sendiri kahwin, pasal anak kahwin, adik kahwin, itu bukan alasan untuk kita jamak. That is not uzur syarak. Okey? Okey, habis saya bekerja pun bukan alasan. Awak boleh solat kalau awak usaha. Okey. So ada sebab syarat. Awak sakit, makan obat. Lepas makan obat ni kita akan tidur. Memang kita tahu kita tak tahan. Sekarang kita nak solat Zuhur. Zuhur boleh tak saya bawa asar? So saya akan tidur, barangkali terus tak sadar. Sampai pukul 10 malam baru boleh sadar. So awak boleh jamak lah. Habis maghrib tengah tidur. Jadi sadar pukul 10, qada aja maghrib. Tak berdosa sebab awak tidur sebelum masuk maghrib. Kan? Atau ada orang sakit yang dia tak ada makan obat gitu tapi dia terketar-ketar, dia tak kuat nak bangun, nak duduk, nak angkat sembahyang. Okey? Dia sakit. Dengan sebab itu dia dibenarkan. Okey? Kalau sebab-sebab ada diberi dalam syarak, bolehlah. Okey. Sekarang kita dah faham. Okey? Jamak ialah menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu. Ada dipanggil jamak takdim.
Jamak takdim kalau waktu siang. Waktu yang pertama waktu apa? Zuhur kan? Zuhur kan? Bila asar datang ke rumah zuhur, itu nama takdim. Kalau malam, maghrib dan isyak. Isyak datang ke rumah maghrib. Itu jamak takdim. Kalau asar dibuat di waktu zuhur, masuk waktu asar, dah tak payah sembahyang asar lagi. Kalau isyak dibuat waktu maghrib, masuk waktu isyak, tak payah sembahyang isyak lagi. Itu nama jamak takdim. Okey? Ya, ini zuhur dan asar ditunaikan di waktu zuhur. Okey? Dan maghrib dan isyak ditunaikan di waktu maghrib. So jamak takdim siang hari pun ada, malam hari pun ada. Okey? Cuma tadi kita bagikan ni sembahyang siang, sembahyang malam. Tetapi bila kita bilang jamak takdim, siapa waktu pertama di waktu siang? Waktu siang waktu pertama zuhur. Zuhur kena buat di waktu zuhur dan asar datang ke rumah zuhur. Okey? Jadi asar ni macam mana nak datang? Zuhur kena jemput. Faham tak? Zuhur kena jemput. Hantar kad jemputan ke, telefon ke, SMS ke, apa-apalah. Kan? Asar, aku jemput kau datang rumah aku sekarang. Baru asar datang. Kalau tak dijemput, asar tak boleh datang. Faham tak? Begitu juga, ini waktu maghrib. Awak nak isyakkan, isyak nak salat di waktu maghrib. Maghrib mesti jemput isyak. Faham tak? Macam mana nak jemput nanti kita belajar. Okay. Kemudian jamak takhir. Maknanya bila jamak takhir, ini waktu zuhur dah masuk. Kita tak salat, kita akhirkan, lambatkan zuhur. Bila nak sampai malam, bila nak lambatkan? Di waktu asar. Jadi zuhur dah masuk, tak salat zuhur. Okay. So apa kita nak buat? Zuhur kenalah hantar SMS pada asar. Asar, aku tak tahu mangkau sekejap lagi, boleh tak? Faham tak? Dia kasi SMS. Sejak asal dah tahu, zuhur nak datang. Aku tak pergi mana, zuhur datang rumah aku. Aku tak pergi rumah zuhur. Okay? Simple as that. Okay? Ni langsung waktu maghrib, tak nak semayang. So bagi tahu isyak. Isyak, nanti aku maghrib. Aku tak tahu mangkau sekejap lagi. Jadi maghrib tak payah solat. Okay? So awak boleh pilih zuhur datang ke rumah asar. Asar datang ke rumah zuhur. Waktu pertama, waktu kedua. Kini waktu pertama tangan kanan saya. Waktu kedua ni asar. Dia datang ke sini. Itu nama takdim. Okey. Ini waktu maghrib. Waktu pertama sembahyang malam Waktu pertama isi maghrib. Maghrib tak bergerak. Dia duduk di rumah dia. Isyak datang rumah maghrib. Ini takdim. Okey. Yang nama takhir ialah ini zuhur ni asar. Zuhur dia tak nak solat di waktu ini. Dia tak solat. Dia cuma kasih tahu dengan asar, asar aku nak pergi rumah kau. Nanti asar aku pergi waktu asar aku pergi rumah kau lah. Sekarang dia bebas. So waktu asar dia datang ke sini. Waktu pertama ditolak kepada waktu kedua. Waktu pertama zuhur, waktu kedua asar. So dia pergi ke rumah asar. Itu nama takhir. Ini waktu maghrib, ini waktu isyak. Isyak tak pergi mana-mana. Maghrib bagi tahu isyak, aku nak datang rumah kau waktu isyak. So dia pergi waktu isyak. Maghrib pergi ke waktu isyak. Itu nama takhir. Jelas tak? Jelas Zuhur dan asar ditunaikan takhir ni. Zuhur dan asar ditunaikan di waktu asar. Maghrib dan isyak ditunaikan di waktu isyak. Okey. Kasar pula. Tadi jamak. Jamak ada sebab-sebab syarak boleh buat walaupun dalam negeri sendiri. Kasar dalam bahasa kita senang kita cakap pendek. Dipendekkan, dikurangkan. Okey. So bila kita bilang solat kasar, solat yang dipendekkan, solat yang dikurangkan. Apa yang kita pendekkan, memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat sahaja. Itu kasar. Salat subuh tak boleh kasar. Salat maghrib tak boleh kasar. Yang boleh kasar yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isyak. Okay? Kalau kita sebut perkataan kasar dalam solat kita, kalau kita sebut, maka solat itu dapat diskaun 50%. Bukan saja Singapore Sale ada diskaun. Okay?
Kita dapat diskaun 50%. So 50% dari 4 rakaat tinggal 2 rakaat. Okey. Zuhur boleh kalau awak cakap dalam solat awak, saja aku solat fardu zuhur kasar. Maka zuhur buat 2 rakaat saja. Okay. Kalau awak sebut saja aku solat fardu asar kasar. Dah asar kasar maka asar buat 2 rakaat. Kalau awak sebut dalam awak punya niat saja aku salat fardu isyak kasar, isyak buat 2 rakaat. Terlupa nak niat. Saja aku salat fardu zuhur dan aku jamakkan asar padanya, maka zuhur kena 4. Kenapa? Masa awak takbir, awak niat, awak tak cakap perkataan kasar. Saya terlupalah. Apa perkataan dia? Cakap Melayu pun boleh. Boleh. Tuhan faham cakap Melayu. Allah yang jadikan bahasa Melayu. Okay. Saja aku solat fardu zuhur pendek, ringkas. Maksud dia ada kan? Pendek, ringkas. Boleh? Boleh. Saja aku solat fardu zuhur. Kalau pendek senang ingat. Ini kasar, asar. Ni aku mabuk kat sini. So, lihat. Saja aku solat fardu zuhur pendek. Dan aku jamakkan asar padanya. Okey. Sekarang buat 2 rakaat. Kemudian asar pula. Saja aku solat fardu. Ini yang mabuk lagi ni. Saja aku solat fardu asar kasar. Dah asar kasar. So, boleh tak tukar? Supaya kita tak lupa. Saja aku solat fardu asar pendek. Ringkas. Jadi ingat. Yang boleh kasar cuma yang 4 rakaat. Dan kasar tak boleh buat dalam negeri yang kita tinggal. Mesti musafir. Okey. Yang boleh dikasar zuhur, asar dan isyak. Zuhur 4, asar 4, isyak 4. Yang tidak boleh subuh dan maghrib. Forever tak boleh kurang. Tetap dia 2, tetap dia 3. Okey. Sekarang kita nak himpunkan berdua. Jamak dan kasar. Nak campur. Okey. Jamak bermakna kita solat 2 waktu solat dikumpulkan dalam satu waktu. Zuhur, asar. Okey, dia ni zuhur, ni asar, waktu lain-lain, kan? Awak jamak. Dah dekat dah, kahwinkan dia. Dah rapat kan? Ni 2 waktu, awak dah rapatkan dia. Nak salat kat mana? Dekat zuhur ke asar? Zuhur, asar, jamakkan. Jadi rapatkan. Nak salat di mana? Zuhur. Makna jamak takdim. Tak. Aku nak salat di asar. Waktu asar. Jamak takhir. Itu makna jamak. Okey. Kalau maghrib, kita bilang maghrib, isyak. Dia masing-masing punya waktu. Tapi kita jamakkan. Kita himpunkan 2 solat. Nak salat di mana? Waktu maghrib. Jamak takdim. Salat di mana? Isyak. Jamak takhir. Okey, sekarang kita dah tahu maknanya. Makna kita jamakkan, kumpulkan, boleh pilih kanan, takdim atau takhir. Okey, habis aku nak kasar macam mana? Kalau ini waktu zuhur dan waktu asar, siang hari punya solat, zuhur dan asar. Awak sekarang dah jamakkan, dah kumpul. Awak salat di mana? Di zuhur boleh, di asar boleh. Dan awak cakap kasar. Bila awak cakap kasar, ni 4-4 kan? Jadi 8 rakaat, 2 salam. Tapi bila awak dah jamak, dia jadi 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. So, kurang 4 rakaat kan? Awak salat di sini pun sama. Bila awak kata jamak, zuhur 2, asar 2. Ini waktu malam, maghrib dan isyak. Awak jamakkan dia, kumpul. Salat di waktu mana? Maghrib. Maghrib tetap 3, isyak boleh buat 2. Kalau kata saya kumpul, saya nak salat di waktu isyak, tolak ke isyak. Maghrib tetap 3, isyak boleh buat 2. Tapi ingat, kasar hanya valid, hanya boleh dilakukan kalau awak niatkan kasar. Kalau awak satu waktu niat kasar, lagi satu waktu tak niat kasar, yang niat kasar dapat 2, yang tak niat kasar dapat 4. Dia macam gini lah, kadang-kadang NTUC keluarkan dalam surat khabar, dia bilang cut the newspaper cutting. Barang tu harga dia $5. Okey? Kalau awak bawa newspaper cutting, bayar $2. Awak beli barang tu,
Orang depan pun beli barang. Orang depan bayar $5. Kenapa? Tak ada newspaper cutting. Kita beli barang sama. Barang sama. Tapi kerana kita bawa newspaper cutting, potong surat khabar sikit kan, tunjukkan dia, kita barang sama, kita bayar $2. Atau $1. Faham tak? Begitulah jamak dan kasar. Awak niat kasar, dapat diskaun. Awak tak niat kasar, no diskaun. Awak pergi doktor, jumpa spesialis. $80, $70 sekali jumpa. Belum masuk obat. Okey. Doktor sama. Saya lah spesialisnya, misalnya Dr. Kamaria. Misal. Awak jumpa saya, spesialis awak jumpa saya. Awak tak ada kad putih. Subsidize. Awak jumpa saya je $70-80. Orang belakang sama doktor jumpa. Betul tak? Kad putih. Saya selalu pergi hospital. Kad saya kad putih. Subsidize. Saya bayar $32. Beza tak? Doktor sama tak? Dengan sebab ada kad. Macam gini tak? Dengan sebab ada cakap kasar, dapat 2 rakaat. Tak cakap kasar, buat 4. Jelas? Dua-dua tak cakap kasar, dua-dua kena buat 4-4. Jamak boleh, kasar tak boleh. Dua-dua sebut kasar, dapat 2-2. Satu sebut kasar, satu tak sebut. Satu kena 2, satu kena 4. Jelas jamak kasar biasa 5 waktu. Okey. Kita punya solat subuh ni bukan 2 ni RM2, 2 rakaat subuh tetap 2. Ini 5 waktu yang biasa kita buat. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Jadi jumlah 17 rakaat. Jikalau kita musafir, yang kita punya 5 waktu jadikan 3. Salat tetap 5. Salat tetap tengok, tetap 5. Subuh ada, Zuhur ada, Asar ada, Maghrib ada, Isyak ada. Tapi waktu dah jadi 3. Fardunya tetap 5. Subuh tetap 2 rakaat. Zuhur dan Asar 2-2. Dapat diskaun. Maghrib 3, Isyak 2. So kita jumlah rakaat orang musafir 11 rakaat. Kita yang bukan musafir solat tamam 17 rakaat sehari. Orang musafir dapat 11 rakaat. Ini rukhsah, dipanggil kelonggaran, diberikan pada orang-orang yang musafir. Okey. Mengajar ni syarat jamak takdim. Awak nak bawa asar kepada waktu zuhur. Kita nak bawa maghrib kepada waktu isyak. Okey. Hendaklah mengerjakan salat zuhur dahulu daripada salat asar dan salat maghrib daripada salat isyak. Mesti buat yang punya waktu tu. Ini waktu zuhur kan, dia kena salat dulu. Tak boleh buat asar dulu. Ini jamak takdim. Asar datang zuhur, zuhur kena salat dulu. Okey. Nombor 2, berniat jamak dalam salat zuhur atau salat maghrib. Niat boleh dilakukan selama belum selesai memberi salam dari solat yang pertama. Yang afdal, kita niat ni zuhur Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, kita niat selari. Sekarang kita niat panjang tau. Saja aku salat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ini 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala tukar. Saja aku salat fardu zuhur, tambah lepas zuhur kasar. Tadi saya dah cakap kan, tak cakap kena 4 kan? Cakap baru buat 2. Saja aku salat fardu zuhur kasar. Zuhur punya niat dah settle. Sekarang awak nak jemput asar kan? Dan aku jamakkan asar padanya. Itu awak dah jemput. Itu kita punya undangan. Saja aku salat fardu zuhur kasar dan aku jamakkan asar padanya. Lepas tu salat terus. Buat 2 rakaat salat. Tapi awak kata tak boleh lah ustazah, panjang. Saja aku salat fardu zuhur dan aku jamakkan asar padanya, tak boleh. Tapi kalau niat saja aku salat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, boleh. Why? Allah bisa tegal biasa. Betul tak? So okey, awak tak boleh. It's alright. Okey, saja aku salat fardu zuhur pendek tunai kerana Allah Ta'ala, boleh. Habis asar belum jemput. Awak kena jemput asar sebelum bagi salam. Kalau sudah salam, awak dah tak boleh jemput. Asar kena salat di waktu asar. Okey? Awak tadi takbir tak boleh. Allahu Akbar, saja aku salat fardu zuhur kasar tunai kerana Allah Ta'ala. Okey. Tengah berdiri baca doa iftitah. Mungkin berhenti sekejap sebelum iftitah atau sesudah iftitah.
niat dalam hati, saja aku jamakkan asar pada zuhur, saja aku kumpulkan asar pada zuhur, saja aku tarik asar pada zuhur, semua boleh. Maksudnya ada. Faham tak? Awak dah niat selamat. Tak niat pula. Rakaat pertama dah habis. Baik cepat niat, nanti kadang tak dapat panggil. Dalam rakaat kedua, tengah berdiri, sedang baca Fatihah, selesai baca Fatihah, selesai surah, tengah rokok, tengah i'tidal, tengah sujud, tak kisah. Asal awak dalam solat, awak boleh niat, saja aku jamakkan asar kepada zuhur. Selagi belum salam, bila orang kata Assalamualaikum, dah tak boleh lagi. Bila mim pada kum sudah keluar, awak dah tak boleh niat lagi. So awak ada dua choice kan? Satu kali niat, atau pecahkan dua niat. Tengok pada kemampuan masing-masing kan? Okay? Maghrib pun begitu. Masa waktu maghrib, saja aku salat fardu maghrib dan aku jamakkan isyak padanya. Kalau awak tak boleh, saja aku salat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ini semua tambahan. Okay? So tambahan ni nak baca boleh, tak baca boleh. Tapi kita dah biasa nak baca, bacalah. Salat maghrib 3 rakaat. Selagi belum salam, boleh jamakkan isyak pada maghrib. Saja aku jamakkan isyak pada maghrib, saja aku tarik isyak pada maghrib. Jelas? Okay. So salat yang dijamakkan mesti beriringan. Tidak boleh lama jarak perpisahan antara keduanya. Okey. Sekarang kita salat maghrib, zuhur. Allahu Akbar. Dalam hati saya niat, saja aku salat fardu zuhur kasar dan aku jamakkan asar pada dia. Okey. Saya baca Fatihah sampai habis, baca surah, rokok, i'tidal, sujud, dua antara sujud lagi. Bangun Allahu Akbar rakaat kedua. Okey. Saya baca Fatihah, baca surah, rokok, i'tidal, sujud, dua antara sujud lagi, baca tahiyat akhir. Tak ada tahiyat awal, so awak 2 rakaat kan? Tahiyat akhir dan saya beri salam. Okey, mana satu salat dah habis. Mesti beri salam Satu salat dah habis. Nak pergi ke solat nombor 2. Ini kita kena jaga. Kita tak boleh bercakap-cakap. Kalau katanya kita cakap tu apa ni cuma 1-2 perkataan, itu dimaafkan. Tapi awak cakap boleh berbual panjang pula. Tak boleh. Ataupun saya tak berbual. Saya lepas solat saya nak zikir, nak wirid, nak doa. Masa yang dibenarkan paling lama kalau ada satu orang sebelah kita bangun buat solat 2 rakaat, habis dia solat, awak dah tak boleh jamak lagi. So masanya kadar orang solat 2 rakaat. Itu paling lama. Awak tak boleh dah solat pertama, awak duduk, zikir, wirid, doa dah sampai 10 minit. Awak dah tak boleh buat jamak asar tu yang awak dah jemput, dah tak boleh buat. So, masanya sudah lebih daripada kadar orang solat 2 rakaat. Jelas tak? So kita selalu kalau awak semayang jamak kasar, awak salat zuhur misalnya, lepas awak beri salam, kan? Awak bangun dan awak qamat. Buat qamat. Lepas qamat, terus buat asar awak. Lepas asar, barulah awak boleh zikir ke, nak buat qabliyah ba'diyah awak yang tertinggal ke. Mungkin qabliyah tadi awak dah buat. Sekarang ba'diyah zuhur macam mana, belum buat. Boleh buat selepas awak salat asar. Okay. Boleh buat selepas salat asar. Awak tak boleh semayang fardu zuhur sebelumnya awak dah buat 2 rakaat qabliyah. Kemudian semayang fardu zuhur kasar 2 rakaat juga. Lepas tu awak nak buat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Lepas tu baru nak solat, tak boleh. Dah lebih masa. Okey, so awak zuhur, kemudian awak qamat, dah awak buat fardu asar 2 rakaat, beri salam. Sama juga tapi 2 rakaat 2 rakaat. Lepas itu boleh tak saya bawa buat ba'diyah zuhur? Boleh. Waktu zuhur lagi ada kan? Okey, no problem. Okey. Tapi antara 2 solat ni jangan selang dengan 2 rakaat salat. Maghrib masuk, awak salat maghrib, Allahu Akbar, saja aku salat fardu maghrib. Okey, awak boleh selari, saja aku salat fardu maghrib dan aku jamakkan isyak padanya.
So awak buat maghrib 3 rakaat. Beri salam. Lepas awak beri salam, awak akan bangun untuk buat solat isyak di waktu maghrib. Di jamak takdim. Okay? Maka awak tak boleh selangkan lepas maghrib memang ada ba'diyah maghrib. Kita tak boleh buat ba'diyah maghrib dulu. Kita qamat dan buat fardu isyak 2 rakaat. Lepas kita buat fardu isyak 2 rakaat, kita boleh buat ba'diyah maghrib dan ba'diyah isyak. Tapi kita cakap ajalah bila dah musafir, dia tak nak solat banyak. Dia solat 3-2 sudah, tak payah buat lain. Orang musafir witir semua buat. Okay? Lagi kalau awak musafir, doa awak kabul. Awak kata tak apa, aku tidur dulu, nanti pukul 5.30. Aku bangun pukul 5, aku buat witir. Atau aku bangun 4.30, aku nak buat witir dan aku nak doa. Dan awak doa dalam keadaan musafir. Dan di waktu akhir malam, Masya Allah, kabul doa. Okay? So jelas Salat jamak takhir. Berniat mengumpulkan solat yang pertama kepada solat yang kedua. Ini takhir. Tadi takdim Asar dibawa ke zuhur. Isyak dibawa ke maghrib. Sekarang masuk waktu zuhur. Nak salat? Tanda. Jadi nak buat apa? Nak jalan-jalan. Kalau musafir kan? Boleh, boleh. Habis zuhur ni bila nak solat? Nanti tolak kepada asar. Okay? Tengah makan ais krim ke, ais kacang ke, makan mi ke, makan nasi ke. Di zuhur dah masuk kan? Dah masuk zuhur. Tak payah, tak mesti menghadap kiblat, tak payah pakai telekong, tak payah ada wudu. Niat aja dalam hati. Apa niat? Aku lambatkan zuhur ke waktu asar. Boleh. Aku jamakkan zuhur kepada waktu asar. Boleh. Aku takhirkan waktu zuhur kepada waktu asar. Boleh. Aku tolak zuhur kepada asar. Boleh. Awak tengah makan ni tahu. Awak tak menghadap kiblat. Lelaki perempuan tak menghadap kiblat. Tak ada wudu. Bagi perempuan dia tak pakai telekong. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Niat kita ke hati. Mana macam awak hantar SMS. Asar, aku zuhur. Aku datang rumah kau nanti waktu asar. Faham tak? Makan-makan lah, jalan-jalan. Masuk waktu asar. Sekarang kita kena solat 2. Okay? Nak salat mana satu dulu? Asar dulu ke? Zuhur dulu? Suka hati. Jamak takdim tak boleh Yang punya waktu mesti salat dulu. Jamak takhir suka hati. Boleh asar dulu, lepas tu buat zuhur. Boleh zuhur dulu, lepas tu buat asar. Tapi awak tengok diri awak lah kan. Kalau kita ni pelupa, kadang-kadang pergi dapur nak ambil air ke nak ambil kain. Sampai kat dapur tengok-tengok apa aku nak buat. Kita dah agak lah ni, kita ni pelupa sikit kan. So kalau gitu, bagi baiklah semain zuhur dulu. Faham tak? Takut dah lepas main asar. Biasanya lepas main asar kita tak buat apa-apa lagi kan. So dia terlupa. Bila terlupa dah masuk maghrib, awak dah tinggalkan zuhur. Dosa awak. Tadi kita di waktu asar semain zuhur boleh sebab awak jamak, awak musafir, awak jamak takhir. So lagi baik buat zuhur dulu, aku selamat buat zuhur. So Allahu Akbar, saja aku salat fardu zuhur kasar. Ingat tak cakap kasar 4. Cakap kasar 2. Saja aku salat waktu zuhur pendek, boleh jugalah. Pendek ke kasar boleh. Yang aku jamak kepada asar. Dah buat 2 rakaat. Beri salam. Bangun, qamat, asar. Asar senang nak niat. Saja aku salat fardu asar kasar kerana Allah Ta'ala. Habis tak payah bilang, yang aku kumpul, yang aku jamak. Tak payah. Sebab ni waktu ni rumah dia. Faham tak? Dia punya rumah. Saja aku salat fardu asar kasar kerana Allah Ta'ala. Dah. Buat 2 rakaat salam. Terlupa pula zuhur cakap kasar. Si asar mabuk kan, asar kasar. Jadi terlupa cakap kasar. So zuhur 2, asar kena 4. Sebab tak cakap kasar. Jelas? Ini waktu maghrib. Kita maghrib lagi nak jalan-jalan, lagi nak pergi sana ke sini makan ke apa. Jadi kita buatlah, kita bekerja niat saja. Niat saja. Saya dah bilang niat tu dalam hati, tak payah menghadap kiblat, tak payah tutup aurat, tak payah ada wudu. Dalam hati aja. Saja aku jamakkan maghrib kepada isyak. Okey?
Atau ini waktu tadi Zuhur, saja aku jamakkan Zuhur kepada Asar kan. Ini jamakkan Maghrib kepada Isya. Itu saja. Dalam hati saja. Dan bila dah masuk waktu Isya, awak balik rumah dah pukul 12 malam. Pukul 12 malam buat Maghrib apa ni? Boleh tak 12 malam ada Maghrib? Pukul 3 pagi ada Maghrib? Ada. Kenapa ada? Sebab saya musafir. Itu satu. Musafir. Kedua, saya sudah niat jamak takhir. Macam kita ni sekarang ni. Boleh tak kita tadi tak sembahyang Maghrib? Tadi kita bilang aku jamak kepada Isyak. Pasal apa aku nak pergi lekas kat masjid. Aku tak dapat tempat. Berlambak tempat ni. Okay? Misal lah kata awak nak pergi. Dia nak buat jamakkan Maghrib kepada Isyak. Boleh? Tak boleh. Sebab awak tak ada sebab. Tadi awak kata nanti balik malam ni habis ustazah punya kelas pukul 11 habis. Lepas tu sampai rumah aku pukul 12. 11 aku salat Maghrib. Berdosa awak kerana awak dah keluarkan Maghrib dari waktunya. Yang ini pun keluarkan Maghrib dari waktunya kan, tapi awak adalah musafir. Itu syarat pertama dia. Awak bukan berada dalam negeri awak musafir dan awak sudah niat. Jelas? Kalau boleh tangkap betul-betul, saya dah cakap nanti balik awak ada buku kan? Sekarang tu orang jelas. Saya dah dengar, awak dah dengar keterangan saya, awak baca apa yang saya tulis. Okey, dia kata sekarang aku dah faham. Lepas pada ini aku pergi mana pun dalam dunia ni aku dah tak ada no problem. Why? Pasal awak dah faham. Awak tak payah belajar banyak-banyak jamak kasar. Once awak dah faham, mana dunia awak pergi, dalam dunia awak pergilah. Awak boleh buat jamak kasar, jamak takdim, takhir, kasar. Okey? Jadi berniat mengumpulkan solat pertama kepada solat yang kedua. Yang ini niat dalam waktu Zuhur akan mengumpulkan Zuhur dengan Asar. Okey? Dan kalau dia waktu Maghrib, niat dalam waktu Maghrib akan mengumpulkan Maghrib dengan Isyak. Okey? Nombor dua, misal berada nanti dah sampai waktu Asar, kita akan solat Asar. Sampai waktu Maghrib, Isyak kita akan solat Maghrib. Okey? Berada dalam musafir hingga selesai kedua-dua solat. Ini macam mana? Kalau misalnya awak berada di Kuala Lumpur, okey, dan ini waktu Zuhur, okey, dan awak terus niat jamakkan Zuhur kepada Asar, okey, niat jamakkan Zuhur kepada Asar, dan awak dapat selesaikan kedua-dua solat dalam musafir. Ini yang dikehendaki, okey. Awak Zuhur, awak jamakkan kepada Asar, mungkin awak sampai ke Kota Raya JB, okay, awak ada waktu atau di Macap ke di mana ke, awak tengok Zuhur dah habis, Asar dah masuk, awak musafir kan, awak dapat solatkan dua-duanya sampai satu. Itu satu pendapat sebelum sampai Singapura. Tapi bagaimana kalau saya dah niatkan, kita rasa-rasa ni tak dapatlah, Zuhur memang tak dapat. Kita dah niatkan Zuhur, kita jamakkan kepada Asar. Dan bas kita akan terus, daripada kita dah niat tu dia terus jalan terus sampai kat Causeway, mungkin jam, mungkin tak jam, terus masuk, terus sampai Singapura. Dah sampai Singapura kan, Zuhur dah niat kepada Asar belum? Dah niat belum? Dah. Tapi Asar dah sampai Singapura. Macam mana kita boleh solat? Ini memang banyak pendapat. Okey? Ada pendapat, memang selalu saya dengar, kita dah sampai Singapura, dah tak boleh jamak. Ini waktu Asar. So Asar dapat kan? Tapi Zuhur punya niat yang kita jamakkan pada Asar, batal. Okey? Jadi Zuhur tu macam mana? Qada. Ini satu pendapat. Tetapi ada pendapat lain. Pendapat ni alasannya kita satu waktu dalam musafir, satu waktu sampai negeri. Okey. Tetapi kita ada pendapat yang mengatakan boleh still kat Singapura buat, ialah kita niat, masa kita niat itu kita sedang musafir kan? So niat tu valid tak? Valid. Niat tu valid. Masa saya niat, saya berada di Kuala Lumpur, saya berada di Melaka. Saya masih musafir. Orang musafir boleh niat jamak kan? So dia niat jamak dan dia sampai kat Singapura dah waktu Asar. Sampai rumah dia pukul 6 petang, Asar ada.
Kan? So, macam mana sekarang? Boleh tak dia solat yang dia sudah niatkan? Ada ulama kata boleh, no problem. So, kalau awak belajar, awak dengar, pendapat ni, pendapat jangan pening. Pada banyak pendapat. Faham tak? So, ada pendapat dia kata tak boleh. Buat sama masuk Singapura, awak punya niat tu terus batal. Tapi pernah ada pendapat kata tak batal sebab awak niat semasa musafir. Faham tak? Katalah kita berada di Melaka. Kita tahu mungkin kita boleh sampai sekarang pukul berapa? Zuhur dah masuk. Zuhur dah masuk. Awak pun salat awak musafir kan? Awak jamak takdim. Jamak takdim. Allahu Akbar. Okey. Awak sembahyang Zuhur dan Asar. Okey. Zuhur dan Asar. Settle. 2 rakaat. Lepas tu terus balik Singapura. Sampai Singapura pukul 5 petang. Asar ada. Macam mana? Dah sampai Singapura ni. Asar ada. Kita kena sembahyang Asar balik semula tak? Tak payah. Kenapa tak payah? Awak dah selesaikan dua-dua solat semasa musafir. Ini ada pendapat mengatakan demikian. Maksud ini masih berada dalam musafir hingga selesai kedua-dua solat. Bermakna awak dah Zuhur dan Asar semasa musafir. Dan awak lepas tu balik ke negeri awak dah waktu Asar. Jadi adakah awak kata mesti saya solat Asar lagi? Tak payah. Kenapa tak payah? Awak dah selesaikan kedua-dua solat semasa musafir. Jelas tak ni? So kadang-kadang orang keliru kat sini. So kalau dua-dua dah selesai, Zuhur dan Asar dah selesai, kemudian awak balik Singapura, Asar lagi ada, tak payah. Sembahyang Asar. Atau awak solat, awak niat, aku masuk je Zuhur, awak keluar pukul 11 pagi, atau pukul 12 tengah hari. Kemudian masuk waktu Zuhur, awak terus niat saja aku jamakkan Zuhur pada Asar. Zuhur pada Asar. Awak sampai Singapura baru pukul 3. Ada Zuhur tak? Ada. So macam mana sekarang kita dah niat? Jadi dah Zuhur dan awak dah ada negeri awak. Awak punya niat semua batal. Sebab awak dah ada dalam negeri. Waktu Zuhur ada. So awak semayang Zuhur. Berapa rakaat? 4 ke 2? 4. Boleh bawa Asar? Tak boleh. Sebab awak punya musafir dah habis. Faham tak? So ini kadang-kadang kita keliru kat sini lah. Faham tak? So kalau awak berada di Malaysia, Malaysia bukan JB Kalau JB awak pergi sampai Ulu Tiram ni semua, belum lagi awak mesti pergi 90 km baru awak kira musafir. Okey, awak berada di 9 km. Katalah awak pergi Desaru. Okey, mandi manda kat Desaru. Desaru berapa kilometer? 100. So, boleh buat jamak kasar? Boleh. Okey. Kemudian awak dah habis mandi manda, awak Zuhur, awak tak solat. Awak niat saja aku jamakkan Zuhur kepada Asar. Okey, awak pun balik lah Singapura 100 km bukan jauh sangat sampai. Sampai awak dah keluar siang awak sampai. Awak dah niat Zuhur pada Asar. Sampai Singapura waktu Asar, pukul 5-6 petang. Awak dah sampai. Awak boleh tak sembahyang Zuhur awak? Itu tadi saya kata awak niat tadi masa awak sah sebagai musafir kan. So awak sampai negeri awak, ada pendapat mengatakan tak boleh Zuhur tu dah kira qada. Tapi ada pendapat tidak. So awak masa niat awak musafir, so awak sampai Singapura, awak salat Zuhur dan Asar yang awak jamakkan 4. Jelas tak ni? So all this awak mesti ingat betul. Dan bila awak dah faham, dan awak boleh pergi mana-mana negeri, mana apa pun, awak tahu apa nak buat. Orang yang tak faham selalu keliru. So that's why saya explain dan saya dah terangkan, awak balik baca buku awak. Once awak baca, ingat apa saya cakap. Oh, sekaranglah aku tangkap. Ni masih berada dalam musafir hingga selesai kedua solat. Awak dah sembahyang jamak takdim dekat Melaka. Okey? Dua-dua. Kemudian awak dah sampai Singapura pukul 5 petang. Asar mesti ada. Awak wajib tak asar lagi? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Baru pukul 5. Sebab aku dah salat asar. Bila kau salat asar? Dekat Macap ke, dekat Melaka ke? Dua-dua. Itu kau kat sana sekadar waktu asar? Tak. Kita dua-dua selesai di waktu musafir. Faham tak? Jelas yang ni?
Syarat kasar sekurang-kurangnya perjalanan 2 mahala, berniat mengkasarkan solat semasa takbiratul ihram, ataupun dalam solat, dan perjalanan bukan tujuan maksiat, perjalanan menuju tempat yang tertentu, solat yang dikasarkan jenis 4 rakaat. Tidak bermakmum dengan orang yang solatnya tidak kasar. Ingat, awak musafir, awak nak ikut imam. Pastikan imam punya solat tu dengan kita sama. Kalau imam sembahyang subuh, kita sembahyang subuh. Boleh tak ikut? Boleh. Imam sembahyang zuhur 4 rakaat. Kita musafir 2 rakaat, tak boleh berimam. Kalau imam sembahyang, dia juga musafir, dia sembahyang 2 rakaat jadi imam sebagai jamak kasar, kita sembahyang di belakang dia sah. Imam tu sembahyang tamam, kita sembahyang kasar, tak boleh berjemaah. Imam solat Jumaat 2 rakaat. Okey, kita niat hari Jumaat mesti kena niat Jumaat. Orang perempuan tak wajib solat Jumaat, musafir tak wajib, tak sunat. Tapi kalau dia buat Jumaat, dia tak boleh niat saja aku solat sunat Jumaat. Solat Jumaat tak pernah jadi sunat. Dia kena niat saja aku solat fardu Jumaat. Dan fardu Jumaat bila-bila pun 2 rakaat. So awak musafir, awak kalau hari Jumaat awak tak niat Jumaat. Awak tak niat Zuhur, awak niat Jumaat. Jumaat tu ganti Zuhur. Jadi awak kalau orang lelaki atau orang perempuan yang musafir ikut imam yang mustautin, salat Jumaat 2 rakaat boleh. Sebab dia 2, kita 2. Faham tak? Dia niat, imam akan kata saja aku salat fardu Jumaat, jadi imam kerana Allah Ta'ala. Kita sebagai makmum yang musafir, saja aku salat fardu Jumaat ikut imam. Tak payah cakap kasar. Sebab apa? Dia dah memang 2. Oh, tak boleh diskaun tinggal 1. Okey, tetap 2. Dan awak tambahkan, saja aku salat fardu Jumaat ikut imam dan aku jamakkan asar padanya. Bila imam beri salam, kita sudah boleh buat kita punya asar. Jelas? Begitu juga orang yang musafir, dia solat dengan imam. Ini waktu maghrib, kita nak buat jamak takdim, isyak bawa ke maghrib. Okay? So kita ikut imam. Imam solat 3 rakaat. Kita musafir. Dia imam tak musafir. Kita pun solat 3 rakaat. Boleh ikut? Boleh. Saja aku solat fardu maghrib ikut imam dan aku jamakkan isyak padanya. Tak ada masalah. Saat kita akan ikut imam 3 rakaat, kita beri salam, kita dah selesai dengan imam. Dan baru kita buat kita punya isyak. Jelas tak ni? Niat jamak kasar, solat asar di waktu zuhur, saja aku solat fardu zuhur kasar, dijamakkan dengan asar, tunai kerana Allah Ta'ala. Ini sekaligus. Kalau tak boleh, pecah 2. Dan kalau masuk waktu asar, saja aku solat fardu asar kasar kerana Allah Ta'ala. Okey? Habis tak cakap 2 rakaat. Saja aku salat fardu asar kasar 2 rakaat, tak payah. Bila awak cakap kasar, automatically dia punya makna is 2 rakaat. Niat jamak takdim kasar. Salat isyak di waktu maghrib. Saja aku salat fardu maghrib dijamakkan dengan isyak. Tunaikan Allah Ta'ala. Ini dalam kitab lah. Kalau awak cakap saja aku salat fardu maghrib dan aku jamak dan aku tarik isyak, semua boleh. Okay? Asal awak faham niat awak. Dan bila beri salam isyak dia, kita niat saja aku salat fardu isyak kasar kerana Allah Ta'ala. Okay? Niat jamak takhir kasar. Salat zuhur di waktu asar. Dalam hati, niat di dalam hati bila masuk waktu zuhur. Ini sekarang takhir. Okay? Saja aku jamakkan fardu zuhur kepada asar. Okay? Ini semua saya dah terangkan lah. Harus berniat di dalam apa keadaan sekalipun, ketika berniat tidak disyarat dalam keadaan berwuduk dan menghadap kiblat. Okay? Ini semua saya actually semua saya dah terangkan. Awak tinggal baca saja. Saya tak nak bacakan sebab saya nak masa dah tak mengizinkan. Ini semua awak tinggal baca. Saya dah terangkan semua sekali tadi. Okay? Ini satu raja. Hari berangkat 1 hari, hari menetap 3 atau 4 hari, hari pulang 1 hari. So jamak kasar dibenarkan sampai 5-6 hari. Okay? Kemudian ini yang urusan yang tidak diketahui. 1 hari datang, 18 hari menetap, 1 hari pulang dan 20 hari. Kalau sampai dah 20 pun belum selesai, dia tak boleh jamak. Okey? Ini kita satu raja yang ringkas.
kita tengok macam mana kita daripada Singapura, kita sekarang nak pergi mana? Kuala Lumpur. Okey. Kita keluar daripada Singapura dan kita berhenti di Johor. Johor besar. Okey. Awak berhenti kat manalah? Muar ke Pontian ke mana? Ni mesti ada JB. Awak tidur satu hari dekat sana. Awak punya niat ialah Kuala Lumpur. Awak sekarang sampai keluar saja sempadan Singapura, masuk sempadan Malaysia, awak cap je pasport tu, awak dah kira musafir. Sebab awak memang nak pergi Kuala Lumpur. Okay? So kalau kita sampai, katalah kita keluar lambat, kita sampai, kita pergi makan tengah hari dekat Kota Raya ke mana, awak makan tengah hari, Zohor dah masuk. Okay? Awak nak lepas makan ni nak jalan, tapi kita semayang dulu. Awak dekat Kota Raya tau, baru berapa kilometer je kan? Awak kat Kota Raya, boleh tak saya buat jamak kasar? Boleh. Sebab awak punya matlamat ialah Kuala Lumpur. Faham tak? So awak masuk saja dah boleh jamak kasar. Tapi awak sekarang pergi dari Singapura, nak pergi Pasar Tani. Atau Jesco, Tesco, macam-macam lah kat sana kan? Awak nak pergi sana. Awak masuk, boleh tak awak buat jamak kasar? Tak boleh. Kenapa? Sebab destination awak cuma Johor. Okay? Dan orang ni destinationnya matlamatnya lah Kuala Lumpur. So tak sama saya masuk untuk pergi Pasar Tani atau Jesco atau Tesco atau Giant atau Carrefour atau whatever. Okay? Saya tak boleh jamak kasar. Okay? Tapi awak masuk sama-sama dengan saya, satu kenderaan. Awak punya matlamat ialah Kuala Lumpur. Tapi awak boleh tak? Pasal awak musafir. Saya bukan musafir. Okay? Dari Kuala Lumpur, Johor kita pergi mana? Melaka. Tidur kat Melaka, ada kerja kahwin, 2 hari tidur. So ni semua jamak all the way jamak. Dan daripada sini kita pergi mana? Kita dah sampai Kuala Lumpur. Kita duduk 4 hari saja. Okay, 4 hari. So still jamak dan kasar. Dan lepas tu kita nak balik. Balik. Dan kita all the way boleh jamak kasar singgah di Negeri Sembilan 3 hari. Jamak kasar lagi. Okay? Sebab matlamat kita sekarang ialah Singapura. Dan terus sampai Singapura. Jadi kalau kau tengok perjalanannya 1 campur 2, 3, 3 campur 4, 7, 7 campur 3, 10 hari. Okay? Baru kita habis kita punya musafir. 10 hari ni boleh jamak kasar. Kenapa? Sebab kita punya matlamat Kuala Lumpur. Settle. Duduk 4 hari. Lepas tu kita nak balik. Baru buat matlamat baru. Mana matlamat? Singapura. Okay? Jelas Ini kita tengok perjalanan haji. Dia naik terbang kan? Awak naik terbang kan? So awak keluar dari Singapura, awak naik terbang. Okey, awak dah kira musafir. Mekah berapa kilometer? 2. Takkan 2 lebih pun 90 kilometer. So awak sampai di Jeddah. Apa matlamat awak? Mekah ke Madinah? Salah satu, bukan Jeddah. So bermakna kalau awak punya terbang landing di Jeddah, awak still musafir. Awak boleh buat jamak dan kasar. Okay? Dan dari Jeddah naik bas. Nak pergi mana kita tengok lepas ni. Dia tak pergi ke Mekah. Okay? So matlamatnya ialah Madinah. So dalam kapal terbang musafir, sampai di Jeddah musafir, terus sampai Madinah. Sebaik-baik sampai Madinah, mukim. Kenapa? Nampak tak 8 hari? Ini 8 hari menetap tau. Ini haji. Hari datang 1 hari balik 1 jadi 10. So di Madinah tak boleh jamak kasar kalau awak akan duduk 8 hari. Kalau 8 hari dah lebih pada 6 tak? Dah lebih. 7 hari pun dah tak boleh. 8 lagi tak boleh. 9 lagi tak boleh. 10 lagi tak boleh. Tapi kalau awak pergi umrah, dia bagi berapa hari? 3 hari, 4 hari. Kan? Hari semua sekali 4 hari. Boleh jamak kasar tak? Tak kata nak buat jamak kasar. Tak nak lah. Rugi kita. Faham tak? So ini satu tempat yang kita tak nak jamak kasar. Kita nak waktu-waktu. Tapi kalau orang tu kata, boleh tak awak nak belajar? Pelanggar hukum. Boleh tak saya buat jamak kasar? Of course boleh. Jelas? Sebab matlamat saya, Madinah. Kalau umrah dapat 4 hari. Kalau haji dapat 10 hari. Okay? So matlamat kita dah sampai. Ni matlamat number 1. Selesai urusan di Madinah. Sekarang kita nak masuk ke Mekah. Okey, keluar dari Madinah 10 km kita akan jatuh niat. Okey, so kita
Daripada Madinah kita nak pergi mana? Mekah. Okey. So Arafah belum namanya Mekah kan? So awak daripada Madinah terus pergi ke Arafah dan awak adalah musafir. So matlamat kita ialah Mekah, tapi kita masuk Arafah dulu. Okey. Dan Ayatul Niat terus Syekh bawa ke Arafah. Kalau dulu mungkin ke Mina, tapi sekarang mungkin terus ke Arafah. Di Arafah awak boleh jamak dan kasar. So awak bukan datang daripada Mekah, awak datang dari Madinah, awak musafir. Okey. Dan daripada Arafah kita akan pergi ke Muzdalifah, boleh jamak dan kasar. Dan daripada Muzdalifah kita akan berada di Mina 3 hari, boleh jamak dan kasar sebab awak datang dari Madinah. Dan lepas itu kita akan dibawa ke Mekah 20 hari. Ini matlamat nombor 2. Boleh jamak kasar lagi? Tak boleh. Okey. Kalau awak datang dari Singapura, kita tengok perjalanan B Okey. Perjalanan B, Singapura, naik kapal terbang, musafir, Jeddah masih musafir, dan terus kita dari Jeddah dibawa ke Mekah. Duduk Mekah 10 hari. Boleh jamak kasar? Tak boleh. Dan dari Mekah kita akan terus pergi ke Arafah. Arafah kawasan Mekah. Awak datang dari Mekah. Di Arafah kita buat jamak kasar kerana sunnah Nabi. Boleh. Tapi kerana ada sunnah, kalau tak ada sunnah tak boleh. Okey. Dari Arafah kita akan pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah biasanya kita akan salat subuh saja di sana. So salat subuh tak ada masalah lah, kan? Dia tak boleh jamak, tak boleh kasar. Kemudian kita akan terus di Mina 3 hari. Atau duduk di Muzdalifah 3 hari. Dalam 2 lah package awak. Okey. Di Mina atau di Muzdalifah yang awak akan duduk 3 hari ni, awak tak boleh jamak dan kasar. Because awak datang dari Mekah kan? Awak kena sembahyang tamam. Okey. Tak ada jamak, tak ada kasar. Kalau dia kata boleh kita jamak, kita tak kasar lah. Boleh tak kita buat? Kita bilang apa sebab awak jamak? Sebab tak ada air. Dan kalau tak ada air, tayamum lah. Masuk waktu zuhur, air tak ada. Tayamum, muka dan tangan, solat zuhur 4 rakaat. Masuk asar, tayamum lagi. Pada saya, awak boleh tayamum. Sebab paling pasir kan? Debu banyak tak? It's not because of water. Di sinilah ilmu fikir kita semua berguna. Faham tak? Dan lepas itu, awak balik lagi ke Mekah. Balik dah lepas Arafah, Mina, Muzdalifah, awak balik ke Mekah 10 hari. Seorang ni dikira dah matlamat dia sana 10, sini 10, 20, situ 3, 23, 24, 25 hari. Ini kawasan Mekah sini. So dia sampai terus mukim. Bila daripada Mekah, dia akan keluar dan dia akan pergi ke Madinah. Sebelum sampai Madinah, musafir. Sampai Madinah, mukim. Okey? Inilah perjalanan kita. Okey? Dan ni lagi satu nak balik pula, balik Singapura. Okey, time dah cukup. Nyari sikit lambat Ni Mekah. Kita dah nak balik Singapura Dari Mekah awak nak pergi ke Singapura. Okey? So awak naik bas pergi all the way to daripada Mekah all the way nak pergi ke Jeddah Airport. Okey, matlamat kita keluar saja Mekah, matlamat kita ialah Singapura. Okey, so kita keluar aja Mekah, musafir. Okey, sampai di Jeddah. Sekarang punya trend sampai di Jeddah duduk 1 hari. Di Jeddah, dia pergi hotel. Kebanyakan Syekh buat gitu. So awak di Jeddah, awak musafir. Why musafir? Sebab awak keluar dari Mekah, awak dah tahu ke mana awak nak pergi. Mana awak nak pergi? Singapura. Okay? Sebelum sampai Singapura, awak musafir. So awak di Jeddah 1 hari. Awak musafir, lepas tu naik kapal terbang. Nak sampai Singapura kan? Jadi matlamat Singapura tengok mana dia pergi. Tak balik Singapura lah. Dia pergi Istanbul. Awak punya package pergi Istanbul, shopping 3 hari, Grand Bazaar semua ada. Okey, awak punya matlamat nak balik Singapura. Tapi awak singgah di Istanbul 3 hari. Musafir tak? Musafir. Okey. Lepas 3 hari shopping semua, naik kapal terbang. Balik mana? Singapura. Okey. Singapura. Dia tak balik Singapura, dia pergi Bangkok. Kapal terbang landing kat Bangkok. Duduk 1 hari kat Bangkok. Musafir tak? Musafir. Dan daripada Bangkok, barulah dia sampai Singapura. Bila sampai Singapura, dah tak boleh jamak lah. Okey, jelas? Awak nampak raja-raja ni, saya rasa mungkin minda awak lebih terbuka. Okey, ini saja saya rasa.
Okey. Ni awak baca je lah. Cuma saya nak sikit saja sentuh. Just a few minutes Sikit saya sentuh tentang solat berjamaah. Okey, di Mekah. Mekah, Singapura, di mana pun syarat dia sama. Tak sah solat makmum kalau dia takbir serentak dengan imam. Solat dia tak sah. Atau dia dah takbir Allahu Akbar, baru imam takbir, tak sah. Atau dia serentak, imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, tak sah. Itu mesti jaga, very important. Makmum hanya boleh niat, boleh takbir bila roh pada kalimah akbar sudah selesai. Imam dah kata Allahu Akbar, ra-nya dah keluar, baru makmum boleh niat. Satu. Yang kedua, salat di Singapura, di Madinah, di mana pun, kalau imam Allahu Akbar rokok, imam pun serentak rokok, serentak i'tidal, serentak sujud, salat sah, tapi sangat-sangat makruh. Dikhawatiri di akhirat kepala kita tukar, tak jadi kepala manusia. Okay. Ini orang-orang yang tak faham. Dia serentak dengan imam. Tak boleh dalam jemaah. So kita kena jaga tu. Kedua, kita hilang rahmat, fadilat 27 darjat lebih tinggi dari sembahyang munfarid. Ini sembahyang ikut imam. Kalau munfarid sembahyang sendiri-sendiri. Orang sembahyang sendiri mungkin dapat 1000 pahala. Orang sembahyang ikut imam 1000 kali 27. Mana lebih tinggi orang yang sembahyang beri ikut imam kan? Tetapi ingat, saf, bau dengan bau, rapat-rapat saf. Siapa yang takabur dalam solat, banyak sangat orang takabur. Tak mau rapat-rapat saf. Tidak disediakan satu sejadah untuk satu orang. Dalam sembahyang berimam, walaupun sejadah diatur, awak kena lelaki dan lelaki, perempuan dengan perempuan, bau dengan bau, rapat kiri kanan. Kalau solat 4 rakaat, 4 rakaat rapat. Di Singapura, orang lelaki pun tak rapat, orang perempuan pun tak rapat. Ini orang-orang yang rugi, yang lalai dalam solat, orang-orang yang rugi dalam solat, dan orang-orang yang takabur dalam solat. Okay? So kita kena jaga. Kita punya bau 4 rakaat, empet sebelah kanan, sebelah kiri empet kita, dia empet dia, 4 rakaat sampai salam. Okay? Memberi salam lebih dahulu daripada imam. Kalau ada sebab syarak, harus. Kalau tak ada sebab syarak, makruh. Bila kita salat dengan imam, salat malam. Salat malam ialah maghrib, isyak, subuh. Salat siang ialah zuhur dan asar. Kalau salat siang, imam takbir Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Okay? Dan makmum terus baca bacaan dia, doa iftitah, dia baca Fatihah, semua settle, mesti settle. Okay? Imam rokok, dia rokok. Dia tak boleh tunggu imam punya bacaan. Sebab imam takkan baca kuat. Tapi kalau solat malam, imam takbir Allahu Akbar, makmum pun takbir Allahu Akbar. Ada imam baca doa iftitah, ada imam tak baca doa iftitah. Ada imam baca doa iftitah panjang, ada imam baca doa iftitah pendek. Okay? Mungkin awak tengah baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira, imam bismillah. Kalau Mekah awak takkan dengar bismillah pun. Singapura mazhab Syafi'i, kita bismillah satu daripada ayat Fatihah. Tapi di Mekah, bismillah dia akan baca perlahan. Tapi dia baca. Okey? Awak akan dengar terus alhamdulillahirabbil alamin. Bila imam start baca Fatihah, makmum mesti berhentikan semua bacaan di Mekah, Madinah, Singapura. Okey? Makmum berhentikan semua bacaan, dengar Fatihah imam. Dan makmum lelaki, bila imam kata amin, makmum lelaki pun cakap amin. Jangan sebut amin sebelum imam sebut. Jangan imam kata waladdallin. Imam ambil nafas, makmum buat amin, rugilah makmum ni. Sebab bila kita punya amin sama dengan aminnya imam, malaikat aminkan doa tu. Dan doa tu akan kabul. Okey? Jadi kita kena dengar imam punya amin, baru kita amin. Okey? Selepas kita baca amin, imam berhenti sekejap. Masa itulah kita, mazhab Syafi'i, wajib baca Fatihah.
Kita baca Fatihah, lelaki atau perempuan dia baca mesti keluar suara, telinga dia sendiri dengar. Tak payah orang sebelah, telinga dia. Mulut ke telinga, mesti dengar. Tengah-tengah baca surah Fatihah, imam terus baca surah. Habiskan Fatihah kita. Setiap rakaat, habiskan Fatihah. Kalau muafik. Kalau masbuk, masuk terlambat, awak masuk, imam sedang baca Fatihah atau imam sedang nak pergi pada rokok atau imam sedang rokok, awak takbir Allahu Akbar. Kalau dapat Fatihah, tengah baca separuh, imam rokok. Tinggalkan separuh Fatihah, terus rokok bersama imam. Kalau awak masuk, imam sedang rokok, awak Allahu Akbar, terus turun rokok. Kalau dapat rokok bersama dengan imam, sebelum imam berdiri, rakaat itu dikira. Jadi Fatihah itu imam tanggung untuk rakaat yang dia masuk. Tapi rakaat yang nombor 2, nombor 3 dan sebagainya, dia sudah muafik. Dia mesti habiskan Fatihah. Lepas Fatihah, begitu, kalau kita dah habis baca Fatihah, imam masih baca surah. Kalau kat Mekah surah dia panjang. Dan awak jangan baca surah, awak dengar. Hanya Fatihah aja baca. Dan ini tolong ambil berat. Setiap subuh pagi Jumaat di Mekah, di Madinah, bukan mesti buat. Kadang-kadang dia tak buat. Tapi awak mesti berhati-hati, berjaga. Subuh, pagi Jumaat, Mekah atau Madinah, ada sujud tilawah. Dia lepas baca Fatihah, dia akan baca surah Sajadah. Sampai ayat 15. La yastakbirun. Innamal yu'minuna bi ayatina allazina iza zukirallah, hingga akhir. Allah setiap akan dengar la yastakbirun. Jangan imam kata Allahu Akbar. Awak mesti berhati-hati, ingat. Ini hari Jumaat pagi. Ni la yastakbirun. Jangan rokok dulu. Tengok depan awak orang rokok ke sujud. Awak, kita tak tahu apa surah imam baca barangkali, kalau kita tak berhati-hati. So awak tengok bila orang depan-depan semua sujud, awak pun terus sujud. Niat saja aku sujud tilawah. Terus sujud. Dan Allahu Akbar, imam bangun. Straight berdiri balik. Dan sambung tatajaffa junubu anil madaji'in hingga akhir. Dia baca sikit, lepas tu dia rokok. Kita ikut. Kalau imam sujud tilawah, kita tidak sujud tilawah. Pada mazhab Syafi'i, imam buat apa kita tak ikut. Imam tak buat, kita buat. Batal solat. So kita kena sujud tilawah. Ingat, bila hari Jumaat subuh. Ingat lagi satu. Kita mazhab Syafi'i sunat muakkad baca doa kunut di waktu subuh. Tapi awak berada di Mekah, imam dia Hambali. Madinah imamnya Maliki. Mereka tak sunat baca doa kunut. So jangan nak tunjuk lebih hebat dari imam. Awak ikut imam kan? Imam tak baca kunut, kita jangan baca kunut. Waktu tu panjang, saya belajar, ustaz bilang boleh baca kunut pendek. Awak menyalahi jamaah. Faham tak? Menyalahi. So awak jangan baca doa kunut. Beri ikut macam imam. Salam semua dah habis. Dalam kita wirid, kita zikir, kita doa, masukkan doa kunut. Lepas solat, tak salah. Faham tak? Ingat, kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Makmum tidak mau sujud sahwi, bila imam sujud sahwi, makmumnya solat batal. Kalau nak cakap pasal berimam ni, pukul 1 pun tak balik hari. Ini dah lebih 5 minit. Kita sangat berterima kasih. Saya cakap sangat berterima kasih sebab jawatan kuasa kita dan semua yang bersama-sama dalam kumpulan ini, mereka tunggu kita sampai pukul 11. Masjid biasa 10.30 dah biasa belajar kan. Kelas saya dah sampai pukul 11. Ni hari 11 5 minit. So settle. Dari just a few more minit lagi sebelum kita settle, kita ada 3 kotak kurma. Kerana Allah, saya mintalah 3 orang belilah satu $12 kerana Allah. So kita nak habiskan ini. Ini duit. Saya tadi siang saya sudah settlekan, kurma sudah jual. Saya dah kira ini dah jual tau. Semua dah bayar. 3,780 kotak sudah terjual dalam seminggu. Masya Allah, hampir 2 tan. Saya bilang supplier, Saudi Arabia hantar 4.5 tan. Murid saya beli nearly 2 tons. Kurma kita jual. Alhamdulillah, kita dah kira kita dah bayar duit dia. Tinggal nanti lagi sedikit ada untuk Ramadan. Dan kita akan hantarkan duit kurma ni madrasah, masjid dan Palestin, Gaza, Syria.
So kerana Allah balik tolonglah. Kerana Allah saya rayu pada awak, belilah tu 3. Okey, dan kita tutup hari ni. Saya minta maaf banyak kalau ada salah silap saya. Saya kalang kabut, gopoh-gopoh mengajar awak ataupun ada perkara awak tak faham. Saya minta lah maaf banyak. Itulah sekadar mampu saya. Dan saya minta maaf dan saya mintalah kepada awak kalau ada salah silap janganlah awak tuntut saya di padang mahsyar. Sudi tak awak maafkan saya? Okey. Dan kita tak ada buka belajar sebab awak khusus haji So the next khusus haji might be bulan, saya akan berunding dengan pihak masjid, mungkin bulan 9 ke apa, baru punya khusus. Kita tiap-tiap tahun baru. Okey. Dan itu satu. Yang nombor 2, mungkin ada di antara awak pelajar di kelas-kelas saya, tapi ada di antara awak cuma kasar hari ni dia datang. So hari ni saya dengan besar hati, dengan rendah diri mengundang, menjemput awak. Sudilah datang bahir raya ke rumah saya. Saya ada open house 3 hari, 19, 20, 21 Ogos. Orang lelaki, awak boleh tak bawa suami? Boleh. Tapi rumah saya tak ada orang lelaki nak sambut. Itu saja. Okey. Boleh datang. Saya akan terima masuk, kan tak terima. Isteri kena layan. Suami saya bekerja, dia bawa taksi petang. Kemudian anak saya pun tak ada Singapura. Okey, sampai situ saja. So, okey. Ada kelas di bulan Ramadan. InsyaAllah 14, 21, 28. Hari Ahad 7.30 pagi di masjid ni. Saya sendiri akan pimpin jam 7.30 pagi sampai pukul 9 pagi. Tajuknya Bahtera Penyelamat. Dan 9.30 pagi sampai pukul 11.30 pagi lebih kurang, saya akan berada di Darul Ghufran. Tajuknya Ibadur Rahman, hamba-hamba yang Maha Pengasih. Dan dua-dua kelas lelaki boleh hadir. Kalau tak boleh hadir, tidur saja. Okey. Allah. Lagi minggu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fahkina wa fahki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ali katri unsa wa dhakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tarda qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil azkiya ulama nahza bi khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir rabbil radha minkal uyun waqdi 'anna rabbana كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تأشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى صب المصابه الغرار. اللهم دنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعسك. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi at-tahar wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.